تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن ترك فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Iman Presiden 9, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita sebanyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di awal bulan Rajab. Bulan Rajab kata ulama berasal ar-Rajab bermakna tarjib. Rajab di sini adalah maknanya ta'zim, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedia maklum, sesungguhnya Allah taala firman dalam hadis kursi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha taala witrun yuhibbul witra. Allah taala itu tunggal, dia suka benda yang tunggal. Bulan Rajab adalah bulan yang tunggal daripada bulan-bulan yang haram. Bulan haram yang lain dia bercantum 3 bulan, Muharram, Zulqa'dah dengan Zulhijjah dengan Muharram, dia bercantum 3 bulan. Tetapi Masya Allah bulan Rajab ni dia berasingan dari antara bulan-bulan yang haram yang 4. Jadi dalam bulan yang mulia ni Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berhimpun pada malam ini untuk kita membincangkan topik yang sangat istimewa, iaitu perjalanan Isra' wal Mi'raj yang telah dijalani oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan iktibar untuk kita umat akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan sesungguhnya Isra' wal Mi'raj adalah 2 nikmat atau 2 mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum baginda tak pernah ada sesiapa pun di kalangan malaikat-malaikat muqarrabin ataupun nabi-nabi yang mulia di sisi Allah dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat ini. Tak ada siapa selain daripada Rasulullah dalam dunia ini dianugerahkan dengan nikmat Isra' wal Mi'raj. Apa keistimewaan Isra' wal Mi'raj? Ulama beritahu pada satu malam Allah Subhanahu wa taala telah bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelajahi daripada satu alam ke satu alam. Hari ini kita sebagai orang Islam, kita baca dalam suratul Fatihah, kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam, sekalian alam. Seluruh alam maknanya satu dunia dikuasai oleh Allah, tetapi sekalian alam, sekalian alam maknanya satu dunia, tetapi seluruh alam maknanya seluruh alam-alam ini juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa yang belum mati, kita telah pun melalui 3 alam. Alam roh, alam rahim ibu, dan alam dunia. Dan sebentar lagi kita akan melihat alam barzakh, dan kita akan melihat alam akhirat, alam mahsyar, alam sirat, alam syurga, alam neraka. Bahkan kita belum melihat alam malakut dengan alam jabarut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, istimewanya malam Isra' wal Mi'raj, pada malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam mengembara daripada satu alam ke satu alam. Balik daripada Isra' wal Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afza'u minhu. Aku tak pernah melihat satu pemandangan yang paling menakutkan melainkan alam azab kuburlah yang paling menakutkan. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la taraun, aku dah nampak perkara yang kalian tidak nampak. Wa asma'u ma la tasma'un, aku mendengar suara yang kalian tak pernah dengar. Wa a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui perkara yang kamu tak tahu. Wallahi, demi Allah,
setelah Nabi tengok perjalanan yang begitu hebat sepanjang Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wallahi, ketika mana aku mengetahui apa yang aku tahu, la waditu anni kuntu syajaratan tu'dad, alangkah baiknya kalau Muhammad menjadi sebatang pokok yang ditebang oleh manusia dan dibakar menjadi kayu api. Begitu takutnya pemandangan yang disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar menyaksikan alam demi alam, bahkan di malam Isra wal Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam mengembara daripada satu kiblat ke satu kiblat yang lain. Sebagai manusia biasa, kita mengenal dua kiblat di dunia ni, kiblat zahir, iaitu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dan kebanyakan kita bersalah anggapan mengatakan bahawasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama orang Islam. Sebenarnya Nabi Muhammad ini kiblat pertama orang Islam menghadap Masjidil Haram. Tapi bila hijrah ke Madinatul Munawwarah menghadap Baitul Maqdis. Kemudian bila Allah Ta'ala perintahkan menghadap Masjidil Haram kembali, berarti umat Islam kembali menghadap Masjidil Haram. Berarti kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjidil Haram, bukan Baitul Maqdis. Tetapi Allah Ta'ala nak izinkan Nabi Muhammad, setelah lama engkau beribadat menghadap Masjidil Haram, tetapi ini peluang Allah Ta'ala bagi, bukan sekadar menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi pergi sendiri ke Palestin, pergi ke sendiri melihat Baitul Maqdis. Laisal khabaru kal muayanah, tak sama cerita dengan melihat sendiri dengan mata kepala kamu sendiri. Linuriyahu min ayatina, kami nak tengok, tunjukkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami. Innahu huwas sami'ul basir, supaya engkau mengerti, wahai kekasihku, Allah sentiasa tengok seluruh gerak-geri kamu, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada diri kamu, penindasan daripada pihak musuh, cacian daripada musuh, penyiksaan daripada musuh. Innahu huwas sami'ul basir, Allah dengar dan Allah maha melihat. Bukan sekadar dibawa melihat kiblat zahir, tetapi Nabi SAW dibawa oleh Allah melihat kiblat batin, kiblat yang tak pernah dilihat oleh manusia, iaitu kiblatnya para malaikat di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Sampai di Baitul Ma'mur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat, kalau tadi di Masjidil Aqsa Allah Ta'ala izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada sekalian Nabi dan Rasul. Masya Allah, bayangkan pengalaman berjumpa dengan Nabi-Nabi yang senior, yang rakan seperjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, berjumpa dengan Nabi Adam AS. 200,000 Nabi-Nabi menjadi makmum, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya. Bayangkan betapa besarnya kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai di Baitul Ma'mur, Nabi SAW menyaksikan gambaran yang lebih hebat lagi daripada Baitul Maqdis. Kenapa tuan-tuan? Setibanya Rasulullah di depan pintu gerbang Baitul Ma'mur, Nabi melihat di hadapannya sedang menanti 70,000 orang malaikat beratur, nak menanti giliran nak masuk untuk bertawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Tetapi untuk para malaikat, mereka macam kita juga ada panggilan haji, Masya Allah, jemputan untuk menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Para malaikat di saat mereka sedang beribadat kepada Allah di langit yang pertama sampai yang ketujuh, ada kala mereka dijemput untuk menunaikan tawaf, tetapi bukan 7 pusingan, hanya 1 pusingan saja seumur hidup mereka. Selesai 1 pusingan, golongan yang di dalam 70,000 akan diperintahkan keluar. 70,000 yang menanti di luar tadi, Masya Allah, akan masuk. Tetapi tak tahulah nak habiskan 1 pusingan berapa lama tempohnya. Tetapi itulah pemandangan yang sangat mengkagumkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang berada di alam malakut, alamnya para malaikat. Tetapi lebih istimewa lagi, kata ulama, bukan sekadar alam malakut, alam syurga dan alam neraka dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Ta'ala pada malam itu izinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kakinya, kata ulama, ke alam Jabarut. Masya Allah, alam yang mana malaikat Jibril pun tak pernah pergi. Nabi Ibrahim sebelum Rasulullah SAW naik Isra wal Mi'raj, ranking yang tertinggi yang pernah dicapai oleh golongan muqarrabin di kalangan manusia ni adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun hanya mampu beribadah kepada Allah di Baitul Ma'mur, tak boleh lebih daripada itu. Jibril AS tak boleh lebih daripada Sidratul Muntaha. Selangkah dia melangkah ke depan, dia akan terbakar.
tetapi Allah izinkan kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke alam jabarut, bahkan melihat gambaran-gambaran yang tak pernah dilihat oleh sesiapa pun melainkan hanya dia saja yang tahu, masya-Allah. Dan pada malam itulah Allah Taala, kata ulama, mengatakan mengizinkan Allah, izinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Lauhul Mahfuz. Waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Taala ilmu al-awwalin wal akhirin, ilmu orang awal sampai akhir, daripada awal dunia diciptakan sampai dunia kiamat. Allah Ta'ala izinkan Nabi kita SAW untuk mengetahui tentang perkara tersebut, supaya dakwah Nabi SAW nanti bila turun ke dunia bukan dakwah dalam keadaan sangka-sangka. Sebab apa tuan-tuan, selagi tak tengok, dakwah kita ni hanya sekadar ilmu yaqin saja, sebatas ilmu yaqin. Kita yakin benda tu ada, tetapi berdasarkan maklumat semata-mata. Tetapi Masya Allah, lebih tinggi daripada ilmu yaqin adalah ainul yaqin, melihat sendiri benda tu dengan mata kepala kita. Dan lebih tinggi daripada ainul yaqin adalah darjat haqqul yaqin, bila kita sendiri mengalami dan merasakan pengalaman berada di alam tersebut, maka tuan-tuan mulia, di saat itulah dinamakan haqqul yaqin. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah, pengalaman istimewa selalunya tuan-tuan bukan dapat percuma. Benda hebat ni, satu orang nak dipilih oleh syarikat untuk melancong ke luar negara, ke Eropah, sebagai orang panggil apa kelebihan yang diberikan oleh syarikat di atas sumbangan kita memajukan syarikat. Rasulullah SAW diajak oleh Allah telah bercuti melancong ke Sidratul Muntaha di atas sumbangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar untuk agama. Sementara sebelum itu 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, 3 tahun dalam keadaan rahsia dan 7 tahun dalam keadaan terang-terangan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi menjalankan dakwah dengan terang-terangan, apa cobaan yang tak pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sendiri menceritakan pengalaman dia, laqad udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan, aku menderita kerana Allah dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Walaqad ukhiftu fillah ma lam yukhaf ahadan, aku telah ditakuti dalam menyebarkan Islam dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Sehingga pernah satu hari Siti Aisyah radhiyallahu taala bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya wahai kekasihku, wahai suamiku, pernahkah datang dalam hidup kekanda hari yang lebih berat daripada hari Uhud?" Ini Siti Aisyah tanya ni bila Nabi dah berhijrah ke Madinah. Sebab bagi Siti Aisyah hari Uhud lah hari paling teruk. Sebab dalam peperangan Uhud, 2 batang gigi geraham Nabi telah patah, dan topi besi Nabi telah diketuk oleh musuh Islam dengan tukul yang sangat besar, sehingga serpihan itu telah melekat di kepala Nabi. Nak cabut dengan tangan tak boleh. Sahabat yang mencabut dengan gigi pun giginya tertanggal. Dan Nabi luka parah sehingga tersebar berita di penduduk Madinah bahawasanya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah gugur syahid. Menyebabkan semangat orang Madinah telah jatuh bila mendengar berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditanya oleh Siti Aisyah, pernahkah datang dalam hidup kekanda hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Nabi kata ya. Itulah hari Taif, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Taif lah hari paling berat dalam sejarah hidup Nabi. Nabi yang waktu itu baru saja meninggal isteri, baru saja meninggal pakcik dia Abu Talib. Dua-dua meninggal dunia dalam keadaan sangat-sangat menyedihkan hati Rasulullah. Khadijah radhiyallahu anha, seorang isteri yang sangat kaya, bila saja beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajaran pertama kita umat akhir zaman nak belajar daripada Siti Aisyah, Siti Khadijah. Dia walaupun wanita yang paling kaya, tetapi telah korban seluruh harta dia untuk agama. Sampai hari di saat dia nak meninggal dunia, dia memakai baju yang sangat-sangat lusuh, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan kurus kering, dalam keadaan terbujur kesakitan. Waktu itu Masya Allah, Sayyidina Jibril alaihissalam turun daripada langit, bertanya pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ini jenazah yang sedang terbujur ini, kan, Masya Allah, jenazah siapa? Badan siapa? Jasad siapa?" Maka dijawab oleh Jibril oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inilah tubuh badan isteri aku, Siti Khadijah binti Khuwailid." Masya Allah, inilah orangnya Khadijah, baru kami kenal. Masya Allah, kami menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu wa taala.
sesungguhnya Allah kirim salam kepada Siti Khadijah, dan Allah bertanya, wahai Khadijah, apakah selama ini engkau redha dengan pengorbanan susah payah yang kau telah berikan untuk agama? Andai kata engkau redha kepada Allah dan Rasul, Allah juga pada hari ini telah redha kepada engkau. Sebab itu kita boleh gelar Siti Khadijah ni tuan-tuan, kata ulama, dengan dua gelaran, Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Khadijah alaiha salam. Sebab apa? Dia telah mendapat salam daripada Allah di dunia, dan dia telah mendapat redha Allah taala di dunia ini. Maka seandainya engkau redha wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah berjanji, setelah engkau meninggal dunia nanti, engkau wafat nanti, di hari kiamat di dalam syurga, Allah Ta'ala akan membinakan untukmu sebuah mahligai yang diperbuat daripada intan permata, dan engkau duduk di dalamnya, tidak penat, tidak lelah lagi buat selama-lamanya. Khadijah meninggal dunia dalam keadaan Nabi sangat sedih. Sebab apa? Pada hari itu Nabi selaku suami tak mampu nak belikan kain kafan untuk membalut jenazah isteri dia yang dulunya kaya raya. Ini yang Nabi sangat sedih. Kenapa aku sebagai suami tak mampu nak sediakan kain kafan? Sehingga dalam riwayat menyebut, bila ditanya oleh tukang mandi jenazah, wahai Rasulullah, dengan kain mana kita nak tutup jenazah isteri tuan? Baru Nabi perasan rupanya dia tak ada duit nak beli kain kafan, tuan-tuan. Nabi cari kain dalam rumah, terjumpalah selai kain yang begitu kecil. Kalau ditutup kepala, kaki terbuka. Kalau ditutup kaki, kepala terbuka. Nabi SAW begitu sedih, tuan-tuan. Terpukul Nabi SAW, selaku suami aku tak mampu nak sediakan kain kafan untuk kamu. Wahai para sahabatku, tanamkan isteri aku ni Masya Allah dalam keadaan kain kafannya di atas dan kain di bawah bahagian kakinya tutup dengan daun-daun korma. Tanam jenazah isteri aku ni di tengah malam, supaya tidak ada laki-laki yang bukan mahram dapat melihat tubuh badan dia. Begitu sekali ditanam je Khadijah radhiyallahu ta'ala anha di perkuburan Ma'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburnya begitu lama menangis. Wahai isteri kesayanganku, selaku suami aku berani mengatakan sesungguhnya aku telah pun redha kepada kamu di atas segala pengorbanan yang kau lakukan untuk agama. Tetapi tuan-tuan mulia, baru 15 hari Khadijah meninggal dunia, Allah uji Rasulullah SAW pula dengan kematian Abu Talib, yang mana kita sedia maklum, sebelum Abu Talib meninggal dunia, Abu Jahal telah masuk dalam rumah Abu Talib. Wahai Abu Talib, pada hemat kami, pada pandangan kamu, kamu sudah tidak lama berada di dunia ini. Tak lama lagi kamu akan meninggal dunia. Tetapi jangan kau meninggal dunia meninggalkan kami dalam keadaan berbalah dengan anak saudara kamu. Panggil dia kemari. Bila Rasulullah SAW dipanggil, Rasulullah masuk dalam rumah. Wahai anak saudaraku Muhammad, engkau budak baik. Pakcik kenal engkau bukan budak degil, bukan budak yang nakal. Pakcik jaga engkau daripada kecil. Kenapa engkau tak boleh langsung nak berdamai, nak berbaik dengan masyarakat, dengan umat, dengan orang keliling kamu? Maka Nabi SAW beritahu kepada Abu Talib, kalimatun wahidah, aku cuma menawarkan sebuah kalimah. Kata Nabi SAW, sepotong kalimah. Lau taqulunaha, kalau kamu ucapkan kalimah ini, tadinu lakumul Arab, dan seluruh bangsa Arab akan menjadikan kamu sebagai ketua, dan seluruh bangsa Ajam akan membayar jizyah kepada kamu. Abu Jahal kata, kalau begitu istimewa kalimah itu, wa ilaika bi asyri kalimat, sebutkan di hadapan kami 10 kalimah, yang kalau kerana kalimah itu kami jadi orang yang mulia, orang hebat. Sekarang ni tak ada siapa nak pandang hebat pada orang Arab, semua pandang lekeh pada kita. Tolong Muhammad, sebutkan kalimah itu. Nabi Muhammad beritahu, qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tepuk kepala, tepuk dahi, tepuk punggung. Maknanya Muhammad memang tak berminat langsung untuk berbaik dengan kita, nak berdamai dengan kita. Sebab apa? Di dalam kalimah itu, kalau kita sebut, kita kena nafikan 300 Tuhan yang kita sembah. Dan yang lebih berat, kita kalau sebut Muhammad Rasulullah, berarti kita jadi gulam, jadi hamba kepada Muhammad. Kita kena ikut cakap anak yatim ini, kita kena ikut cakap anak angkat kepada Abi Kabsyah ini. Maka tak akan mungkin kami orang Quraisy, kami pembesar-pembesar Quraisy untuk tunduk kepada Muhammad. Kalau kamu tak bersedia nak terima, kata Abu Talib, biarkan aku mati dalam keadaan aman.
Waktu itu Masya Allah, dekat-dekat Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi SAW telah talqinkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai pamanku Abu Talib, buat kali yang terakhir anak anda merayu kepada ayahanda, tolonglah ucapkan kalimah La ilaha illallah ini. Asfa' biha 'indaka rabbi yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti anak anda akan merayu kepada Allah supaya selamatkan ayahanda daripada api neraka. Walaupun ayahanda tak pernah buat apa-apa kebaikan, tolonglah. Abu Talib waktu itu baru nak terkesan dengan Muhammad. Tiba-tiba Abu Jahal kata, tak boleh, tak boleh. Wa ala millati Abdul Muttalib, engkau mesti mati di atas agama Abdul Muttalib. Akhirnya Masya Allah, Abu Talib kata, sekarang biar saya yang buat keputusan. Masya Allah, Masya Allah, saya yang buat keputusan. Akhirnya Abu Talib telah tenung mata Nabi kita Muhammad SAW dengan tenungan yang sangat dalam, tenungan yang sangat redup. Masya Allah, Abu Talib beritahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ayahanda tahu seandainya ayahanda menyebut kalimah ini, kalimah La ilaha illallah pada hari ini, di atas muka bumi ini tak ada siapa yang lebih bangga, lebih gembira dengan keislaman ayahanda lebih daripada anak anda. Dan itulah tujuan hidup ayahanda, sentiasa nak menghiburkan kamu, sentiasa nak menyenangkan hati kamu. Tetapi kerana satu sebab saja pada hari ini ayahanda buat keputusan tak dapat nak tunaikan kehendak anak anda, iaitu laula makhafatul air min Quraisy. Kalaulah bukan sebab ayahanda bimbang dicerca jadi maki hamun oleh orang Quraisy selepas ayahanda meninggal dunia nanti, innama hamalahu ala zalika, yang mendorong Abu Talib meninggalkan agama kufur masuk ke dalam agama Islam di saat-saat akhir hidup dia, mengucapkan kalimah La ilaha illallah, kerana dia pengecut, takut mati sebenarnya. Masya Allah, hari ini kita ejek kawan-kawan takut bini, tuan-tuan. Ini takut bini ni balik awal, tuan-tuan. Orang dulu diejek, Masya Allah, takut mati ini yang menyebabkan kamu tinggalkan agama Islam. Maka tuan-tuan mulia, la aqrartu biha ainaik, ayahanda pasti akan menyejukkan mata kamu dengan menyebutkan kalimah ini. Tetapi ayahanda telah buat keputusan untuk mati di atas agama Abdul Muttalib. Maka akhirnya matilah tuan-tuan Abu Talib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nabi menangis begitu lama di atas kematian Abu Talib. Dalam solat pun menangis, tengah makan menangis, tengah minum menangis, berminggu-minggu lamanya. Rasulullah SAW dilamun kesedihan yang teramat sangat. Waktu itu Nabi kehilangan, ulama kata, dua golongan. Satu golongan yang mempertahankan Nabi daripada dalam, yang bagi sokongan pada dakwah Nabi daripada dalam, isteri Nabi. Bila Nabi sedih balik ke rumah, Khadijah akan sejukkan hati Rasulullah. Abu Talib menyelamatkan Nabi daripada luar. Siapa saja nak membunuh Rasulullah, nak sakiti Rasulullah, pasti akan dipertahankan oleh Abu Talib. Tetapi bila dua-dua golongan ini telah meninggal dunia, orang kafir Quraisy telah dapat peluang yang paling besar untuk menyakiti Rasulullah SAW. Bila Nabi tengok orang Mekah dah tak ada lagi keinginan untuk memeluk agama Islam, Nabi ajak anak angkat dia Zaid bin Harisah, ayo kita pergi ke Taif. Mudah-mudahan kalau orang Mekah tak terima Islam, suatu hari nanti kalau Islam berkembang di Taif, kita jadikan Taif sebagai markas penyebaran Islam. Ulama kata Nabi pergi ke Taif dengan Zaid dengan berjalan kaki. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang dah pergi Taif, tuan-tuan, naik bas 1 jam lebih kita naik di atas pergunungan puncak, tuan-tuan, sampai di Taif. Walaupun Nabi masih lapar, masih lagi panas, langsung Nabi datangi 3 buah rumah. Antara rumah yang paling dahsyat, yang Nabi terima celaannya, Nabi terima dia punya, orang panggil, penolakan yang paling dahsyat, adalah rumah satu orang laki-laki yang bernama Abdul Jalil, tuan-tuan. Sampai di rumah yang pertama, Nabi sampaikan, beritahu aku adalah Rasul akhir zaman, nama aku Muhammad. Aku bawa agama Islam, bersama dengan aku ada Al-Quran. Aku mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Maka tokoh yang pertama daripada ketua Taif telah mengatakan, tak ada orang lain ke dalam dunia ini selain daripada engkau yang layak untuk Allah lantik sebagai Rasul. Keluar kamu daripada rumah aku. Orang yang kedua bagi tahu Muhammad, kalau engkau ni betul-betul Nabi, kalau aku tolak dakwah kamu, aku dapat bala. Engkau keluar daripada rumah aku. Tetapi Masya Allah, bila mana datang ke rumah Abdul Jalil, Abdul Jalil bukan sekadar halau Nabi, dia telah tendang perut Nabi SAW. Nabi terpelanting ke belakang sampai jatuh di atas tangga rumah Abdul Jalil, sehingga luka dagu Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hari yang kata Rasulullah, hari yang paling berat. Keluar daripada rumah Abdul Jalil, Nabi fikir, pembesar-pembesar dah tak terima Islam, baik aku datangi penduduk-penduduk kampung. Masya Allah,
orang yang sedang berniaga di tepi-tepi jalan. Bila Nabi datangi, mereka semua buat keputusan serentak, kita kena halau orang asing yang buat kacau dalam kampung kita. Mereka telah ajak anak-anak muda untuk baling batu ke tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah, bila tengok batu datang dalam keadaan begitu banyak, dia telah peluk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada depan supaya wajah Nabi tak terkena batu. Dalam keadaan mereka berdua dihujani dengan hujan batu, tuan-tuan. Batu yang datang, kalau tuan-tuan pergi ke Taif sekarang, tak jumpa batu kecil-kecil besar ni, tuan-tuan. Batu yang ada besar-besar ni, tuan-tuan, dibaling ke tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kepala sampai ke betis sampai ke kaki, mengalir darah keluar daripada seluruh tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata ulama, kasut yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipenuhi dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Sehingga ulama bagi tahu, andai kata pada hari itu setitik darah ni terjatuh di atas muka bumi, nescaya Allah telah pasti akan kiamatkan dunia. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita ni untuk hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Nabi SAW berjalan dan berjalan dengan tubuh badan yang sangat sakit, hati yang sangat sedih, tuan-tuan, diejek, dihina oleh orang Taif, sehingga Nabi terjatuh tersungkur di kebun milik seorang musuh Islam yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah ni sangat benci dengan Nabi. Tetapi pada hari itu bila dia tengok Nabi Muhammad ini luka-luka, tuan-tuan, dia kata, biarkanlah orang ni berhad dalam kebun aku. Dia telah arahkan seorang anak muda yang bernama Adas, dia punya hamba dia, kamu layanilah ini tetamu kita Muhammad dengan layanan yang baik. Adas bawa air telaga Adas, tuan-tuan, sampai sekarang pun ada telaga itu. Kalau jemaah umrah pergi, biasa minum air telaga Adas, tuan-tuan. Yang kedua, Masya Allah, dibawa buah kurma, dibawa dicuci luka di tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja Adas, khidmat Adas, tuan-tuan. Berkat khidmat Allah bagi hidayah kepada dia. Bila Nabi nak makan buah kurma, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Adas, ini bukan bacaan orang kawasan sini, ini bacaan orang di tempat saya, kampung saya ni. Di mana kampung kamu? Kampung saya di Iraq, di Nainawa. Masya Allah. Macam mana? Nabi SAW tanya, perkampungan Nabi Yunus bin Matta, kampung Nabi Yunus. Dia kata, wahai Muhammad, macam mana engkau tahu Nabi Yunus? Macam mana aku tak tahu? Itu sahabat perjuangan aku dalam dunia dakwah ini, Masya Allah. Maka kata, ada sesungguhnya Yunus adalah salah seorang daripada Nabi Allah, tidak akan mengenali Nabi melainkan seorang Nabi. Akhirnya ada salah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, orang Taif tolak dakwah Nabi. Adas telah menerima hidayah. Dalam perjalanan balik, Nabi SAW singgah di Masjidul Jin, tuan-tuan. Masjid Jin, dekat dalam perjalanan nak pergi ke Ma'la daripada Masjidil Haram, kita akan singgah di Masjid Jin. Di situ Nabi singgah bangun solat malam, solat tahajud. Kita hari ni kalau penat kena baling batu dengan orang, insya-Allah malam tu mungkin tak bangun tahajud, penat tidur sampai pagi. Rasulullah SAW dalam perjalanan balik daripada Taif, perjalanan yang jauh, bangun solat malam. Jin datang mendengar bacaan Quran daripada Nabi SAW. Akhirnya seluruh jin tadi memeluk agama Islam dan balik kampung mereka berdakwah penduduk kampung mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Bahawa ni bulan lepas, masa kami pergi Masjid Jin, berlaku satu peristiwa yang aneh, tuan-tuan. Saya cerita tentang Masjid Jin ni dekat jemaah saya. Tuan-tuan jangan kata semua jin jahat, kan? Ada kita orang Islam cakap sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia. Tak betul saya cakap, kan? Jin pun ada sahabat Nabi, ada wali-wali Allah Ta'ala. Jin pun ada yang soleh, kan? Jin pun ada ahli syurga di kalangan jin, tuan-tuan. Datang seorang makcik bahasa Urdu, tuan-tuan, orang Pakistan. Dia cakap yang kau cakap tu betul. Dia tak faham bahasa Melayu, kan? Dia tak faham bahasa Melayu. Tapi masa saya ceritakan tentang keadaan jin ni, alam jin, saya cerita dekat kawan-kawan jemaah, makcik daripada Pakistan datang, yang kau cakap tu betul. Apa kau cakap tu betul, bagus, dia kata. Lepas tu dia cakap panjang Urdu dengan saya. Alhamdulillah, jemaah semua kata ini yang benda ajaib ni dekat Masjid Jin ni. Selain bulan dia pun jin juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini pengalaman lah bulan lepas kami pergi umrah. Tuan-tuan yang mulia, balik daripada Masjid Jin tadilah Nabi nak masuk ke Mekah. Nabi mendapat jaminan daripada Uqbah bin Abi Mu'id, satu orang waktu itu yang di kalangan musyrikin yang bagi keizinan Nabi masuk dengan jaminan dia, Masya Allah. Waktu itulah Nabi SAW balik ke Mekah. Nabi dah tak tahu nak buat apa lagi dah, tuan-tuan. Buntu, tuan-tuan.
tak tahu nak buat apa. Nabi tahu menangis siang malam, siang dan malam menangis, tak tahu nak buat apa lagi dah. Sebab masa balik daripada Taif, Nabi telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang kata ulama, wallahi dengan doa itulah Allah telah angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju Isra wal Mi'raj. Apa doanya tuan-tuan? Di kebun Adas itulah Nabi memanjatkan sebuah doa, Allahumma inni ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu aku mengadukan kelemahan daya upayaku, wa qillata hilati, lemahnya helah aku untuk memahamkan manusia tentang agama Islam ini. Wa hawani 'alan nas, ya Allah aku dipandang rendah oleh umat aku. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih di antara yang Maha Pengasih, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang yang tertindas seperti aku, orang yang lemah seperti aku. Sekarang aku nak balik semula ke kota Mekah. Di sana ada dua golongan. Satu golongan ila aduwin yatahajjamuni, kau nak serahkan aku ke tangan musuh yang senantiasa menunggu nak bunuh aku, am ila qaribin malaktahu amri, ataupun kau nak serahkan aku ke tangan keluarga yang dah penat nak jaga aku. Illam takun sakhitan alayya fala ubali, selagi engkau tak benci dan marah kepada aku ya Allah, aku tak peduli. Selepas daripada ini apa pun nak berlaku kepada aku, mati atau hidup, aku dah tak peduli. Ghaira anna afiyataka awsa'uli, melainkan satu perkara saja aku harapkan daripada engkau di saat ini ya Allah, ampunkanlah aku wahai Allah. Nabi Muhammad berkorban sampai kena baling batu macam tu tuan-tuan, dihina, hanya nak mengharapkan afiah daripada Allah, kemaafan daripada Allah, penyelamatan, keselamatan daripada Allah. Nabi balik di Mekah, ada suara-suara sumbang mengejek Rasulullah. Muhammad, engkau susah-susah berkorban untuk Allah, tapi bila engkau susah, engkau kena baling batu dengan orang Taif, di mana Allah? Di mana Allah? Mungkin Allah pun dah benci dengan engkau, sampai Allah pun dah lari meninggalkan engkau. Lagi bertambah sedih perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Allah turunkan ayat Quran, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tak pernah biarkan kamu, tak pernah tinggalkan kamu wahai Muhammad. Untuk itu sebagai bukti Allah sentiasa melihat kamu, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, engkau dalam pemerhatian kami wahai Muhammad, kami tak pernah biarkan kamu. Bila Allah Taala tengok pada malam Nabi diangkat Isra wal Mi'raj, Nabi waktu itu tertidur dalam keadaan teresak-esak tuan-tuan, terseduh-seduh. Kalau kita tuan-tuan budak kecil, lepas dia menangis lama tuan-tuan, masa dia tidur pun dada dia akan keluar suara seduh-seduh tuan-tuan, menangis tuan-tuan. Itulah malam di mana Allah Ta'ala tengok. Allah beritahu pada Jibril AS, wahai Jibril, sekarang kekasih aku sedang bersedih di dunia, kekasih aku sedang bersedih hati di dunia. Untuk itu pada malam ini aku nak buat satu jemputan rahsia, jemputan yang sangat istimewa, yang tak pernah aku bagi nikmat ini kepada sesiapa melainkan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril dan Mikail, turun kamu ke dunia malam ini, jemput Muhammad untuk naik bertemu dengan aku di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan mulia, sampainya setibanya Jibril ke muka bumi tuan-tuan, ada riwayat, dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi sedang tidur di rumah Ummu Hani, sepupu dia Ummu Hani binti Abi Talib. Yang kedua tuan-tuan, ada riwayat mengatakan Nabi SAW sedang tidur di tepi Kaabah Baitullahil Haram. Tuan-tuan, malaikat datang, malaikat tanya antara satu sama lain, macam mana kita nak bawa dia berjalan, sedangkan dia sedang tertidur. Orang nak berjalan ni mesti buka mata, nak tengok pemandangan indah, tetapi Muhammad ini terbalik dalam keadaan tidur. Seorang malaikat menjawab, yanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu, matanya tertutup tetapi hatinya sentiasa terjaga. Hati Nabi Muhammad sentiasa rindukan umat, sentiasa risau tentang keselamatan umat dia tuan-tuan. Begitu kasih Nabi Muhammad kepada umat, sehingga dalam tidur, dalam jaga, Nabi tetap ingat kepada kita semua tuan-tuan. Akhirnya Jibril AS telah bawa jasad Nabi di tepi air Zam-Zam tuan-tuan. Maka di sanalah dada Nabi SAW dibedah buat kali yang kedua. Ulama beritahu dada yang pertama dibelah untuk mengeluarkan bahagian-bahagian kotor daripada bahagian iblis dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian yang kedua tuan-tuan, masya-Allah, dibersihkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam daripada segala-gala benda-benda yang tak baik, daripada segala-segala kebatilan. Maka dimasukkan iman dan hikmah dalam dada Nabi. Jantung Nabi telah dibasuh dengan air Zam-Zam. Sebab itu ulama beritahu ini simbolik, siapa yang nak menghadap Allah mendapat
sifat muraqabah tuan-tuan, merasakan kita sedang tengok Allah atau Allah tengok kita, wajib disucikan hatinya tuan-tuan. Kalau kita nak semayang dapat khusyuk, hari ni ada orang kata kalau tak khusyuk semayang, baik tak payah semayang. Tuan-tuan mulia, nak khusyuk ni kena bersih hati. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi beritahu, taharah ni ada dua. Kita nak ambil nak solat, yang pertama taharah daripada najis, suci daripada najis, kita bertaharah, ambil wuduk. Tetapi lebih besar daripada itu, kita kena sucikan hati kita daripada ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah, dalam hati saya tak ada sesiapa melainkan hanyalah Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah di dalam hati kita tuan-tuan. Barulah kita akan rasakan tajallinya Allah Subhanahu wa taala, zahirnya Allah taala dalam hati sanubari kita insya-Allah taala. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, yang kedua tujuan dibedah dada Nabi ini, supaya Nabi ini diperkasakan dada Nabi ini untuk supaya sanggup mampu menanggung bebanan ketika mana melihat Allah Ta'ala nanti di alam Jabarut sana tuan-tuan. Sebab sebelum Rasulullah ada seorang manusia yang minta nak tengok Allah. Manusia tadi paling kuat itu Nabi Allah Musa AS. Bermunajat dengan Allah di Tur Sina, sembang-sembang dengan Allah. Sembang saja tak jadi kalau tak tengok. Akhirnya terkeluar daripada mulut Nabi Musa AS, hilang rasa malu lah. Biarlah tak malu, yang penting nak minta sesuatu keinginan daripada Allah. Apa Musa AS beritahu? Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku melihat wajahmu ya Allah, melihat zatmu ya Allah. Tuan-tuan mulia, Allah beritahu, qala lan tarani, kamu selamanya tak akan mampu tengok aku, walakin unzur ilal jabal, tapi tengok pada gunung ini, fa in istaqarra makanuha fasawfa tarani. Kalau gunung tak hancur, berarti ada peluang Musa tengok Allah Taala. Tetapi bila mana Allah Taala bukan Allah yang zahir, baru nur Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, baru nur Allah turun pada gunung Tursina, ja'alahu dakkan, gunung Tursina meletup tuan-tuan, hancur. Fa kharra Musa sa'iqa, akhirnya Musa AS jatuh pingsan. Ulama kata sebelum Rasulullah, Nabi Musa pernah minta nak tengok Allah, jatuh pingsan. Tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan, masya-Allah, mata hati Rasulullah, bukan mata kepala. Ittifaq ulama, Nabi tengok Allah malam Isra wal Mi'raj bukan dengan mata zahir, tetapi dengan mata hati yang lebih luas dan lebih dalam tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dipendekkan cerita, setelah selesai Nabi SAW memakai baju tuan-tuan, dibawalah Nabi SAW mengembara ke alam yang pertama tuan-tuan. Di alam yang pertama ini Allah tunjukkan berbagai-bagai gambaran azab-azab yang bakal ditempuhi oleh hamba-hamba Allah bila mana masuk ke alam neraka nanti, masuk ke alam kubur tuan-tuan, alam barzakh. Tuan-tuan dan rahmati Allah, hari ini kita tengok alam kubur, kita pergi ke kubur, ada rasa apa-apa tak tuan-tuan? Satu orang tanya Usman, peliklah engkau ni Usman, kamu tiap-tiap kali pergi kubur menangis sampai basah janggut, menangis takut sangat. Kami tengok tak ada apa-apa pun pada kubur. Macam kita tengoklah tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala tak tunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya pemandangan dalam kubur. Nabi beritahu, andai kata Allah tunjukkan pemandangan itu kepada kamu, tak ada siapa pun yang berani menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Hari ini tuan-tuan mulia, kubur ini akan berubah menjadi taman syurga. Kata Nabi, al-qabru imma radhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran, atau lembah daripada lembah-lembahnya neraka Allah Ta'ala. Bergantung kepada amal yang kita buat. Kalau kita bawa amal-amal yang soleh dalam kubur, tuan-tuan, amal-amal soleh ini bertukar menjadi nikmat-nikmat di dalam kubur kita. Ditukar, amalan berubah jadi amalan, jadi nikmat dalam kubur. Tetapi di dalam kubur Nabi tengok, masya Allah, haqaiqul hasanat was sayyiat, hakikat kebaikan dan keburukan. Hari ini kita buat baik pun tak rasa gembira tuan-tuan, buat dosa pun tak rasa takut. Sedangkan Nabi beritahu, idza sarratka hasanatuka, bila kebaikan yang kau buat menggembirakan engkau, wasa'atka sayyiatuka, dan dosa yang kau buat menyebabkan hatimu sedih dan kamu bertaubat kepada Allah, menangis, wa anta mu'min, di saat itu engkau seorang beriman. Hari ini kita buat dosa tak rasa apa-apa, mengumpat orang tak rasa apa-apa. Sedangkan Nabi tengok orang mengumpat orang dalam kubur, dia memotong lidah dia sendiri. Di dunia dia memotong kebaikan-kebaikan yang ada pada diri dia. Dulu kita rajin sembahyang tahajud, tapi sejak kita selalu cerita keburukan orang, Allah tarik nikmat tahajud.
Dulu kita khusyuk dalam solat, tapi sejak kita tak jaga makan, Allah cabut, tak jaga mata, Allah cabut nikmat khusyuk. Sebenarnya dosa-dosa yang kita buat mencabut nikmat demi nikmat dan menyediakan azab demi azab dalam kubur. Sehingga tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi tengok orang yang berjihad di jalan Allah, yang membelanjakan harta ni fi sabilillah, tuan-tuan, sebenarnya RM1 dibelanjakan di jalan Allah, di saat itu juga Allah tumbuhkan sebatang pokok dalam syurga, dan pokok itu langsung berbuah dan siap untuk dimakan. Tetapi orang yang buat dosa di dunia ni, berbagai-bagai gambaran penzina. Nabi tengok keadaan orang berzina ni, walaupun di dunia dia seronok berzina, tapi hakikatnya dia umpama orang yang di tangannya ada daging fresh yang baik, tetapi dia makan daging yang kotor, tuan-tuan. Isteri kat rumah yang suci, yang halal ada kat rumah, tapi dipilih pelacur, tuan-tuan, yang kotor. Dia berzina, tuan-tuan, dia ibarat orang yang sedang memakan bangkai, tuan-tuan. Orang mengumpat pun sedang makan daging saudara dia. Orang yang Masya Allah yang makan riba, tuan-tuan, di dunia kita tengok kenapa hidup dia tak tentram, tak aman. Dalam kubur, tuan-tuan, Allah kembungkan perut dia sebesar-besarnya, Masya Allah. Sehingga nanti kata Nabi, Fir'aun dan keluarganya nak melintas, nak masuk ke neraka, tuan-tuan, jadikan perut pemakan riba ni sebagai jambatan untuk mereka pijak, tuan-tuan. Patutlah orang makan riba dekat dunia ni, keluarga dia tak bahagia, hidup dia sengsara, macam-macam, rumah terbakar, kereta aksiden, anak dia cacat, sakit, tuan-tuan. Bila benda haram masuk dalam benda halal, dia akan menghabiskan segala benda yang halal, merosakkan benda halal. Hantar ke tahfiz, sekolah tahfiz terbakar. Sekolah tahfiz terbakar bukan sebab mudir tu tak pandai jaga keselamatan. Kita tak tahu sumber mana duit yang datang, kita orang bagi, kita buat bangunan, tapi benda yang tak barakah, dia akan menghancurkan benda yang barakah. Benda yang haram akan membakar benda yang halal, tuan-tuan. Akhirnya berlakulah berbagai-bagai perkara. Andai kata kita nampak ni, tuan-tuan, kita pasti tak berani buat dosa. Hari ni kenapa kita berani buat dosa? Sebab kita belum melalui alam yang pertama, tuan-tuan, alam kubur. Nabi lalu di tepi kubur Nabi Musa AS. Nabi tengok Nabi Musa AS sedang bersolat di atas satu tanah, permukaan tanah yang berwarna merah, tuan-tuan. Sebab itu saya berani mengatakan alam yang pertama tadi, gambaran-gambaran yang Nabi tengok itu, satu mungkin merupakan satu pemandangan macam video yang Allah tayangkan pada Rasulullah, tetapi hakikat sebenarnya juga Nabi melewati beberapa fasa di dalam perjalanan di alam kubur, di mana selepas kita mati nanti kita akan berada di alam kubur selama 40,000 tahun lamanya, tuan-tuan. Itu alam yang pertama ditempuhi oleh Rasulullah SAW. Naik sampai di Masjidil Aqsa, Nabi tambat tali dia pada sebuah batu. Masya Allah, pada hari ini dinamakan tempat itu Masjidul Buraq, Masjid Buraq, tuan-tuan. Tempat di mana Nabi ikat dia punya, Masya Allah, dia punya buraq dia, yang mana dikatakan itulah mauqif anbiya, iaitu tempat parking para anbiya alaihi wassalatu wassalam, di mana semua nabi-nabi datang ke Masjidil Aqsa, dia pasti akan parking di situ. Hari ini apa signifikan Masjidil Aqsa dengan umat Islam? Kebanyakan hari ini kita dengar signifikan hubung kait antara umat Islam dengan Masjidil Aqsa ni, tuan-tuan. Kita kata umat Islam di Palestin akan diuji oleh Allah. Sebenarnya, tuan-tuan, lebih jauh daripada itu. Nanti di menjelang akhir zaman, sebelum kiamat, tuan-tuan, waktu itu, tuan-tuan, Masjidil Aqsa kata Nabi lebih makmur, lebih meriah daripada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kerana orang Islam waktu itu nanti akan bermarkas. Bermula perjalanan Imam Mahdi dan tenteranya di Syria, dan akan berakhir di Masjidil Aqsa, tuan-tuan, dan akhirnya semua umat Islam. Hari ini kita tak tahu, bila kita pergi Masjidil Aqsa, tuan-tuan, Masjidil Aqsa ni ada banyak masjid. Masjid Qibli, Dome of the Rock, itu pun masjid juga, tuan-tuan. Tempat ibadat Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Dan ada Marwani, tuan-tuan. Marwani ni beberapa tingkat masjid bawah tanah yang tak kita nampak dengan mata kita. Masuk dalam baru tahu, rupanya dekat Masjidil Aqsa tu banyak lagi tingkat bawah tanah, tuan-tuan, tempat sembahyang. Rupanya Allah siapkan nanti di akhir zaman umat Islam yang berjihad bersama dengan Imam Mahdi AS akan bersolat di dataran Masjidil Aqsa dan memenuhi Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Tetapi lebih signifikan lagi, tuan-tuan, sebenarnya Masjidil Aqsa dan juga Palestin ni, tuan-tuan, adalah bumi padang mahsyar kita semua. Tuan-tuan mulia, jarang orang beritahu benda ni, tuan-tuan. Tapi bila saya pergi ke Palestin,
Sebab bahkan sebelum itu saya duk buka kitab-kitab hadis tuan-tuan, kebanyakan yang menyebut, kalau Imam Suyuti dalam kitab Al-Budur Safirah fi Ahwal Al-Akhirah, dia akan tulis satu bab Ainal Mahsyar, di manakah padang mahsyar. Tuan-tuan, rupanya saya terperanjat bila disebut bumi Palestin tuan-tuan, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itulah tuan-tuan merupakan tempat perhimpunan kita di alam akhirat nanti, rupanya di sana. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, tuan-tuan akan dengar dia punya tourist guide akan beritahu, welcome everybody, welcome our brother from Malaysia, welcome to the land of mahsyar and mansyar. Saya mula-mula tak faham makna mansyar, saya faham mahsyar, selamat datang ke bumi mahsyar. Tetapi bumi mansyar apa? Nasyar ni tauzi', kalau dalam bahasa Arab, bumi pengagihan ahli syurga dengan ahli neraka tuan-tuan. Nanti di hari kiamat bila Allah tentukan wahada yaumul fasl, ini hari pemisahan, hari penentuan, Allah tentukan ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tempat Allah telah jatuhkan hukuman tuan-tuan adalah di bumi sana tuan-tuan, bumi Palestin, Baitul Maqdis. Sebab itulah Allah hantar Nabi kita SAW tengok Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjukkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah telah mendengar dan melihat segala benda yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada dua riwayat. Satu riwayat kata Nabi pergi kali yang pertama tu cuma solat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian naik Isra Mi'raj, turun tuan-tuan daripada Sidratul Muntaha, baru mengimamkan solat subuh untuk semua nabi-nabi. Ada juga ulama mengatakan Nabi jadi imam dulu. Nabi sampai saja di Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis telah dipenuhi oleh 200,000 nabi-nabi yang sedang menanti siapa nak jadi imam kami. Maka bila Rasulullah SAW masuk saja tuan-tuan, semua nabi-nabi mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi SAW jadi imam. Sebab itulah kita dalam kita baca syair memuji Rasulullah, ya imamal qiblataini, wahai imam yang menjadi imam bagi dua kiblat. Yang pertama Nabi jadi imam di Masjidil Haram, dan yang kedua Nabi telah jadi imam di Masjidil Aqsa tuan-tuan. Masya Allah. Kita pergi Masjidil Aqsa nak jadi imam tak boleh, tapi Masjidil Aqsa sangat Masya Allah tenteram kalau kita pergi tuan-tuan. Sangat ramah orang di sana tuan-tuan. Masya Allah, rasa macam duduk di rumah sendiri tuan-tuan. Kami minta imam Masjidil Aqsa bagi tazkirah kuliah subuh khas pada jemaah kami. Imam duduk bagi kuliah subuh khas untuk 25 orang tuan-tuan. Kita kata sangat friendly orang-orang di Masjidil Aqsa tuan-tuan. Rugi kalau siapa tak pergi. Jemput sangat siapa yang ada kelapangan untuk pergi ke Masjidil Aqsa, bagilah ziarah ke sana insya-Allah taala. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, selesai Nabi solat tuan-tuan, datang Jibril bawa beberapa bekas, 3 buah bekas. Yang pertama tuan-tuan, air biasa Nabi tolak. Air arak pun Nabi tolak. Bila datang susu Nabi minum tuan-tuan. Maka kata Jibril AS, hudita wa hudiat ummatuka, engkau telah memilih jalan hidayah dan umatmu pasti akan mendapat hidayah daripada Allah. Hari ini selepas 1441 tahun Nabi wafat, kita masih lagi berada di atas jalan hidayah berkat Nabi pilih susu pada malam itu. Kalau Nabi pilih air, kata Jibril, umat kamu akan selalu ditenggelam dalam banjir. Kalau kamu pilih air arak, umat kamu akan selalu mabuk-mabuk. Tetapi engkau telah bijaksana wahai Muhammad memilih susu. Sayyidina Umar pernah bermimpi berminum susu daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka takwilnya, tafsirnya, susu adalah ilmu agama Allah Ta'ala. Sayyidina Umar dapat ilmu yang banyak. Tuan-tuan, diringkaskan cerita tuan-tuan, didatangkan Mi'raj untuk sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang kata Mi'raj, Nabi pergi Isra wal Mi'raj naik burak. Sebenarnya tuan-tuan, burak ini kenderaan limuzin para Nabi untuk pergerakan horizontal, yang daripada sini kan ke sini, horizontal saja tuan-tuan. Vertical punya perjalanan naik Mi'raj, bukan naik burak tuan-tuan. Naik ke atas ni bukan naik burak, naik Mi'raj. Dua penafsiran ulama tentang Mi'raj. Satu kata tangga macam lift tuan-tuan, angkat Nabi naik ke tinggi tuan-tuan. Yang kedua ada ulama mengatakan sajadah yang dianyam dengan orang kata benang daripada emas tuan-tuan, Nabi duduk di atasnya tuan-tuan. Tetapi kalau kita pergi ke Palestin, ada orang kata batu nak ikut Rasulullah tu dia tergantung di udara tuan-tuan. Kita pergi sana tak jumpa pun batu tu kan. Tetapi Masya Allah, dia orang kata Nabi duduk di dalam Dome of the Rock itu terdapat sebuah dataran
yang kalau kita tengok daripada jauh kita nampak macam Qubatus Sakhra, iaitu kubah yang di dalamnya ada batu, macam nampak macam terapung. Di atas itulah Nabi duduk dan terus naik bersama dengan Jibril AS sampai ke langit yang pertama, tuan-tuan. Sampai di langit yang pertama, Nabi terperanjat. Nabi SAW tengok Jibril ini 2 kali, tuan-tuan, dalam rupa yang sebenar. Selalunya setiap kali Jibril turun ke muka bumi, Jibril akan menyamar dalam rupa seorang manusia. Selalunya wajah pilihan malaikat Jibril adalah wajah seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihyatul Kalbi ni sahabat Nabi yang paling handsome di Madinah, tuan-tuan. Rambut panjang, handsome sangat. Ramai wanita kat sana terpikat dengan dia, tuan-tuan. Nabi kata, engkau ni handsome sangat, takut jadi fitnah pada orang lain, engkau botak. Bila dia botak, tuan-tuan, lagi handsome. Jadi tak boleh buat apalah, kan? Rambut ada pun handsome, botak lagi handsome. Jadi tak boleh buat apa. Itulah wajah Jibril AS setiap kali datang jumpa Rasulullah SAW. Tapi malam itu Nabi terperanjat tengok rupa Jibril yang sebenar-benarnya, tuan-tuan. Nabi kata Jibril AS duduk, kakinya di bumi, kepalanya mencecah langit yang pertama. Tinggi Jibril AS adalah menyamai jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Nabi tengok Jibril ada 600 sayap, satu sayap dikembangkan, maka Masya Allah tertutup antara timur dengan barat. Jarang Allah guna tenaga Jibril untuk menghancurkan musuh dia, tuan-tuan. Selalunya ulama bagi tahu Allah ni nak binasakan musuh dia, tuan-tuan, Allah guna makhluk yang paling kecil sekali, tuan-tuan. Musuh Allah ni yang mengaku hebat, hero, tuan-tuan, gagah perkasa. Kami ada atom, kami ada nuklear, kami ada tentera, kami ada kapal terbang dahsyat-dahsyat. Allah tak binasakan mereka dengan Jibril. Kalau Jibril lempang dia, tuan-tuan, dah lama terabur, tuan-tuan, kan? Kalau Jibril hentak dia orang dengan kaki, yang kena sekali pendangan malaikat Jibril adalah kaum Samud, tuan-tuan. Dia orang ni pernah kena tengking dengan Jibril AS. Sayhah, tuan-tuan, kena tengking dengan Jibril, sekali, tuan-tuan. Fa asbahu fi darihim jasimin, mati berlutut semua dalam rumah masing-masing. Itu kekuatan Jibril AS. Sebab itu Allah nak binasakan sekarang ni musibah di Wuhan, tuan-tuan. Sebelum itu dia mendakwa dia tak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun, mana-mana kekuatan. Allah hantar kumannya, tuan-tuan. Namrud yang mengaku ana rabbukumul a'la, Allah hantar seekor nyamuk. Nyamuk pula bukan nyamuk yang sihat, tuan-tuan, nyamuk OKU. Nyamuk yang terbang pun tak berapa nak betul. Tersilap masuk dalam lubang hidung Namrud, masuk dalam otak, sengat otak dia. Akhirnya dengan nyamuk tadi, Namrud telah meninggal dunia. Allah hinakan musuh dia, tuan-tuan. Sebab itu kita baca dalam doa kunut kita apa? Fa innahu la yadhillu man walait. Tak akan hina orang yang taat pada Allah, wala ya'izu man adait. Tak akan mulia orang yang jadi musuh Allah Ta'ala selama-lamanya, tuan-tuan. Kena ingat benda ni, tuan-tuan. Sampai di langit yang pertama, Jibril AS ketuk pintu langit. Nak bawa orang naik ke langit ni kena izin malaikat. Ketuk pintu langit. Penjaga malaikat, rupanya penjaga langit pertama pun tak diberitahu. Ini betul-betul surprise, tuan-tuan. Selalunya kita nak bawa masuk orang dalam istana kita mesti beritahu dulu pengawal tu, sekejap lagi tetamu aku nak datang, sambut dia, tahu. Ini malaikat langit pertama pun tak tahu jemputan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dia tanya, man anta, siapa engkau? Ulama kata soalan ini tak patut keluar daripada malaikat yang menjaga pintu langit. Sebab Jibril memang nak masuk, naik turun naik ke langit. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Perjalanan Jibril hari-hari turun naik. Ulama kata daripada bawah sampai ke atas, turun bawah balik, perjalanan itu 50,000 tahun masanya, tuan-tuan. Besarnya alam ini yang Allah Ta'ala ciptakan, seluruh alam ini, tuan-tuan. Ulama kata daripada muntahal amar yang paling bawah, atas ada Sidratul Muntaha yang paling puncak, selepas itu tak ada manusia boleh lepas daripada itu. Di bumi pun ada muntahal amar yang paling bawah, tak ada makhluk yang lebih lepas daripada itu, termasuk para malaikat. Daripada bawah sampai atas ini perjalanan 50,000 tahun. Inilah perjalanan yang ditempuhi oleh malaikat Jibril setiap hari, tuan-tuan. Dia gunakan sayap dia, terbang 50,000 tahun sampai ke atas, tuan-tuan. Kita hari ni baru berapa jam, tuan-tuan? Berapa kilometer? Kita hari ni ukuran kita ni 500 km sejam. Naik kapal terbang kita, Masya Allah, mungkin 950 km speed, kan? Dekat ground speed, dia kata.
Tuan-tuan yang mulia, bayangkan Jibril punya speed, punya laju tuan-tuan, dalam masa beberapa saat saja tuan-tuan dia merentasi perjalanan yang begitu jauh. Sampai di depan pintu, malaikat tu boleh tanya, "Man anta?" Siapa tuan? Kalau kita tuan-tuan kerja di kementerian yang tertentu, yang datang itu bos dah tahu dah, menteri datang. Pak Gad pergi tanya pula, "Man anta?" Siapa tuan? Oh, kau ni nak cari penyakit ni kan? Engkau tak kenal bos ni. Mungkin pekerja baru, saya pekerja baru kan, saya tak kenal lagi bos saya, minta maaf. Ini malaikat Jibril dah turun naik daripada zaman Nabi Adam dulu sampai Nabi Muhammad, mesti dia kenal wajah malaikat Jibril. Tapi kerana terperanjat sepanjang sejarah, tak pernah ada manusia dibawa naik. Dah lama dah dulu malaikat Nabi Idris AS sekali pernah naik, kali ni barulah Nabi Muhammad pula naik tuan-tuan. Itu yang menyebabkan malaikat terperanjat dan bertanya, "Man ma'aka?" Siapa bersama dengan kamu? Bersama dengan saya ada Muhammad. "Aw qad bu'itha?" Adakah dia diutuskan untuk hantar, untuk naik ke langit pada hari ini? Masya Allah, wa qad bu'itha, dia telah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka akhirnya Masya Allah, seluruh malaikat buka pintu langit dengan sebesar-besarnya dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami para malaikat warga langit sangat-sangat berbangga dengan kemunculan kamu, kedatangan kamu. Mudah-mudahan dengan berkat kunjungan Tuan ke langit ini mendapat keberkahan, limpahan keberkahan untuk kami semua. Masya Allah. Ulama bagi tahu, Dr. A'id Qarni dalam buku dia Qissatul Risalah menyebut, Allah Ta'ala nak buktikan pada penduduk bumi, seandainya kamu menolak, wahai Muhammad, andai kata kamu ditolak, diusir oleh penduduk bumi, maka hari ini engkau tengok macam mana penduduk langit mengistiqbal kamu, menyambut kamu dengan sambutan yang sangat-sangat hebat tuan-tuan. Nabi SAW bila pergi ke langit tuan-tuan, Nabi menyaksikan satu gambaran yang paling menakjubkan Rasulullah. Nabi kata, "Attatis sama," aku dengar langit merintih tuan-tuan. Langit ni mengeluh. Kita tak pernah dengar bumi mengeluh tuan-tuan, padahal banyak benda atas bumi ni, bumi pikul. Tetapi langit mengeluh sebab bumi ni kecil tuan-tuan. Bumi ni kalau diukur dengan langit pertama, Nabi kata perbandingan antara langit pertama dengan bumi ni seumpama sebentuk cincin dicampak di tengah padang pasir yang luas. Tuan-tuan pakai cincin, lempar cincin tuan-tuan tengah padang pasir, nampak tak cincin itu? Tak nampak. Begitulah penduduk langit. Tengok kita sekarang ni, tak nampak apa gelap, melainkan masjid-masjid, rumah-rumah yang di dalamnya ada zikrullah, ada baca Quran, ada baca hadis Nabi. Di rumah yang ada orang solat tahajud, tuan-tuan, rumah tadi bercahaya ke penduduk di langit seperti bintang-bintang mencahayakan penduduk bumi. Orang tak nampak Putrajaya ni tuan-tuan. Malaikat tak tahu pun Putrajaya itu apa. Tapi kalau di Putrajaya ni ada majlis ilmu, ada majlis iman dan amal, ada majlis-majlis yang membesarkan Allah, majlis zikrullah. Maka majlis itulah yang mencahayakan penduduk di langit. Dia orang tahu sekarang di sini ada orang sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Sebab itu jangan kita bangga dengan kedudukan kita. Masya Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata, aku dengar attatis sama, langit mengeluh. Wa huqqala anta ut, patut pun langit itu, wajar pun dia mengeluh. Sebab apa kata Nabi? Ma min mawdi'in, tidak ada ruangan kosong di langit sana, walau biqaidi shibrin, walau dengan kadar satu jengkal, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sujjadan lillahi ta'ala, melainkan di segenap ruangan kosong di langit penuh dengan malaikat yang sentiasa sibuk meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Nabi tengok ada malaikat bertakbir sampai hari kiamat. Nabi kata, ya Allah, indahnya pemandangan ini ya Allah. Ada malaikat berrukuk sampai bila-bila, ada malaikat sujud sampai bila-bila, ada malaikat bertasyahud sampai bila-bila. Ya Allah, sekarang ni rumahmu di bawah sana, di Masjidil Haram, penuh dengan berhala-berhala. Nabi tengok dua gambar yang berbeza. Sedih sangat hati Rasulullah dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan satu hari nanti rumahmu di dunia sana dipenuhi dengan hamba-hamba yang sentiasa sibuk mensucikan engkau. Sekarang ini telah berlaku tuan-tuan. Nabi dah wafat, sekarang ni Masya Allah, Masjidil Haram datang pengunjung ratusan ribu, jutaan manusia, sama macam perhimpunan para malaikat di langit sana tuan-tuan. Inilah gambaran yang diinginkan, diimpikan oleh Nabi saat naik Isra wal Mi'raj. Di langit yang pertama tuan-tuan, Nabi terserempak dengan Nabi Adam AS.
Ya, Masya Allah. Jumpa dengan Nabi Adam, man anta, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man anta, ana Adam alaihi salam. Masya Allah, marhaban bil ibnu soleh, selamat datang anak cucu aku yang sangat terbaik, yang sangat aku kasihi. Masya Allah. Semua nabi-nabi bila jumpa Rasulullah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi sebelum Rasulullah dilahirkan telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Semua nabi-nabi dah ambil perjanjian, kalau kamu jumpa Muhammad la tu'minun nabihi wa la tansurunna, kamu wajib beriman dengan Muhammad dan kamu kena bantu dia untuk sebarkan Islam. Tapi nabi-nabi nak bantu macam mana? Bagi semangat kata-kata perangsang pada Rasulullah, wahai Muhammad, teruskan perjuangan, jangan risau, kami di sini mendoakan kejayaan usaha dakwah kamu di dunia. Tuan-tuan yang mulia, dekat dah berpisah dengan Nabi Adam, tuan-tuan, Nabi tengok Nabi Adam pandang belah kanan, senyum sikit. Tapi bila pandang belah kiri, Nabi Adam menangis. Masya Allah. Rupanya di belah kanan roh anak cucu yang baik cuma sikit je, tuan-tuan. Kalau kita, tuan-tuan, kita berjaya, pangkat tinggi, tapi cucu kita ni Masya Allah semuanya tak berjenis, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, seorang jadi ini, seorang duduk sana, seorang duduk lokap. Kita sedih tak, tuan-tuan? Sedihlah sebagai atuk, kenapa cucu saya jadi begini. Nabi Adam duduk di langit yang pertama sangat sedih, tuan-tuan, melihat anak cucu ada yang kufur pada Allah, ada yang buat maksiat, rekod-rekod semua amalan anak cucu sampai pada Nabi Adam AS. Sedih tengok amalan anak cucu di dunia. Masya Allah. Nabi Adam duduk ke atas menangis, tuan-tuan. Tengok perbuatan anak cucu dia yang beriman, yang datang sembahyang masjid sikit je, tapi yang duduk di luar tak datang sembahyang lebih ramai lagi, tuan-tuan. Masya Allah. Naik lagi 500 tahun perjalanan. Daripada 500 tahun, 500 tahun lagi, Masya Allah, 1000 tahun perjalanan. Di langit yang kedua, Masya Allah, Nabi SAW beritahu, langit kedua dengan langit pertama seperti sebentuk cincin di tengah padang pasir yang luas, tuan-tuan. Sebab itu hari ini selalu saya cakap, pengajaran daripada benda ni, tuan-tuan, kita jangan nak takabur lah, tuan-tuan. Jangan nak merasa kita besar. Sebab apa? Bila naik kapal terbang tinggi-tinggi, jangan kata muka kita orang tak nampak. Malaysia ni pun orang tak nampak, tuan-tuan. Bila naik atas Malaysia ni pun, airport KLIA itu mula-mula besar. Ui, besar betul airport KLIA. Tapi bila kita naik flight, tuan-tuan, makin atas, airport KLIA pun jadi besar kotak mancis, tuan-tuan. Jadi kalau KLIA besar kotak mancis, kita besar apa? Kuman pun kita ni, malaikat daripada langit sana tak nampak apa pun kita ni, tuan-tuan. Sebab itu tak ada hak untuk kita merasa sombong, bangga diri, besar, hebat. Bila berjalan dengan orang, kita rasa kita ni somebody, tuan-tuan. Tak ada. Sebab kita ni terlalu kerdil dan kecil, tuan-tuan. Selalu ulama kata kita ni ibarat sebutir pasir di tepi pantai saja, ataupun kita ni umpama seekor unggas dalam hutan, yang mana kita ni tak ada siapa-siapa pun kenal kita, tuan-tuan. Sampai di langit yang kedua, di sanalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa AS turun di akhir zaman. Pada zaman Imam Mahdi AS turun di Syria, dibawa oleh malaikat turun daripada langit yang kedua, turunlah di Masjidil Bayda, Masjid Putih, tuan-tuan, di Syria sana nanti. Daripada langit yang kedua jumpa dengan Nabi Isa AS. Nabi kata, Masya Allah, kalau Nabi Adam AS tadi, kata Nabi, diberikan oleh Allah sepenuh kecantikan. Rupanya, tuan-tuan, Nabi Adam Allah bagi cantik yang sempurna seorang manusia. Nabi Yusuf AS lawa dia, handsome dia separuh daripada cantiknya Nabi Allah Adam AS. Tetapi Rasulullah SAW, Allah berikan kecantikan seluruh Nabi-Nabi ni kepada Rasulullah SAW, tuan-tuan. Itulah keindahan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit yang kedua, bila tengok Nabi Isa AS, kata Nabi SAW, aku tengok wajah Nabi Isa sama macam muka sahabat aku Urwah bin Mas'ud As-Saqafi di dunia. Masya Allah. Semalam aku tengok Nabi Isa AS, muka sama macam kau. Macam mana perasaan kita, tuan-tuan? Muka kita sama macam muka Nabi. Allahu Akbar. Bangga sangat, tuan-tuan. Hari ni kita bangga kalau muka kita macam muka artis. Hari tu orang jumpa saya, kata, Ustaz, muka macam muka Ustaz Azmil Mustafa lah. Kan? Sekali kita ambil gambar dua-dua sekali. Oh, betul lah. Kami cakap muka Ustaz ada iras-iras Ustaz Azmil Mustafa, almarhum. Alhamdulillah, doakan dia dengan kebaikan, tuan-tuan. Dia mati dengan husnul khotimah. Pada hari dia meninggal dunia, air hujan turun daripada rumah dia sampai ke kubur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hebatnya kematian dia, Masya Allah.
Tuan-tuan boleh naik pula 500 tahun lagi tuan-tuan, di langit yang ketiga barulah jumpa dengan sosok yang bernama Yusuf AS. Memang betul lah Yusuf ni indah bagi dikata, Masya Allah. Naik lagi 500 tahun ke langit yang keempat, di sana berjumpa dengan Nabi Idris AS. Inilah orangnya, Masya Allah. Dulu dekat dunia kita dengar kisah seorang Nabi, ibadat punya hebat. Satu hari malaikat offer dia ajak pergi tengok syurga Allah Ta'ala. Sampai di syurga, waktu tiba waktu nak balik, dia mati-mati tak nak balik. Dipujuk-pujuk, ajak balik tak nak balik, ajak balik tak nak balik. Siapa yang pernah tengok syurga, ajak balik ke dunia, memang confirm tak nak balik tuan-tuan. Kita hari ni sebab sayang sangat dunia ni, sebab tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok tempat baru. Tapi kita pergi duduk Malaysia rasa bangga dah. Tapi bila pergi ke Kanada tuan-tuan, rasa best juga pindah Kanada. Itu baru dunia tuan-tuan. Orang pernah pergi syurga tak mau balik dah ke dunia ni. Akhirnya malaikat kata, Tuan, tak ada orang boleh hidup di alam malakut ni, melainkan kena mati dulu. Tak apalah, saya rela mati. Maka tuan-tuan mulia, dicabut nyawanya dan akhirnya rohnya diletakkan di langit yang keempat, beribadah bersama dengan para malaikat. Sebab itu tuan-tuan, selepas kita meninggal dunia, roh kita diangkat ke langit, di Illiyin, dalam lapisan-lapisan para malaikat. Di celah-celah malaikat itu, orang beriman akan sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Roh mereka tuan-tuan, inna kitabal abrar lafi Illiyin wa innal fujjara lafi jahim. Kita bersama dengan kitab kita, bersama dengan amalan kita, diangkat mengikut darjat-darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita terpedaya, Ustaz saya ni darjat rendah-rendah pun tak apa dah, kan? Kita kalau boleh biarlah derajat kita ni tinggi-tinggi di sisi Allah Ta'ala. Arwahul mu'minin, roh-roh orang beriman, insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan mulia, naik lagi tuan-tuan 500 tahun, di langit yang kelima, Nabi Adam AS terserempak dengan Nabi Allah Harun AS, Harun bin Imran. Biarlah kita jadi macam Nabi Harun tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi Harun ni low profile, orang tak kenal pun, kisah Nabi Harun pun tak banyak sangat. Tapi lepas mati duduk di langit yang kelima, Masya Allah. Naik pula lagi langit yang keenam, berjumpalah dengan insan yang sangat-sangat cemburu dan rindu pada Rasulullah SAW. Itulah Nabi Musa AS. Nabi Musa ni bila jumpa Rasulullah, inilah anak muda yang dulu di dunia dulu. Aku baca kisah dia dalam kitab Taurat. 10 permohonan aku minta pada Allah, semua Allah reject permohonan aku. Sebab Allah kata ini semua untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia datang depan aku, ya Allah. Nabi Musa alaihi salam sembang lama sangat dengan Rasulullah, tapi aku cukup tak puas hati dengan budak ni, masya-Allah. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpisah daripada dia naik, Nabi Musa alaihi salam menangis. Orang tanya, kenapa Tuan menangis? Bukan orang lah, malaikat tanya, kenapa Tuan menangis? Aku sangat cemburu sebab dia orang yang paling akhir datang ke dunia, tetapi umat dia paling ramai masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beri berita gembira kepada kita, daripada 120 saf ahli syurga, 80 daripada saf itu Allah telah untukkan, Allah telah istimewakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain berkongsi 40 saf yang baki. Tuan-tuan yang mulia, naik lagi 500 tahun, 3,500 tahun perjalanan. Kalau campur umur Nabi dengan umur Isra wal Mi'raj, dah panjang sangat dah umur Rasulullah. Tapi kalau ikut umur dunia, 63 tahun. Tapi perjalanan Isra wal Mi'raj 3,500 tahun, sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh itulah Nabi SAW telah melihat Baitul Ma'mur. Nabi masuk di celah-celah para malaikat sampai di Haziratul Qudsiyah, iaitu kiblatnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Tiba-tiba Nabi tengok seorang manusia sedang bersandar pada tembok, pada dinding Baitul Ma'mur itu. Rupanya itulah Nabi Ibrahim AS. Nabi SAW beritahu wajah Nabi Musa macam muka orang Yaman, daripada kabilah Az Bani Shanu'ah. Muka dia macam hitam-hitam sikit, macam orang India sikit lah tuan-tuan. Tetapi bila tengok wajah Nabi Ibrahim AS, tiba-tiba aku dapati wajahnya sebiji macam wajah Nabi kamu ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim diperkenalkan dengan Rasulullah, ini adalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah. Dulu di dunia aku pernah doa kepada Allah, ya Allah, lahirkan daripada keturunan aku Nabi akhir zaman. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa ya'limuhumul kitaba wal hikmah. Ternyata pada hari ini Allah telah kabulkan cucu aku ini datang ziarah aku pada hari ini, pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi sama bangga dengan Nabi Ibrahim, berjumpa sembang lama sangat dengan moyang dia tuan-tuan. Sampai akhir dekat nak berpisah, Nabi Ibrahim AS beritahu, wahai Muhammad,
nanti turun ke dunia, sampaikan dua pesanan daripada atuk kepada anak cucu di dunia. Yang pertama, sampaikan salam rindu atuk kepada semua anak cucu di dunia dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu malam ini siapa saja mendengar salam daripada Nabi Ibrahim AS, wajib kita kena jawab Waalaikumsalam ya Ibrahim Khalilullah. Segala untuk mujua salam sejahtera daripada kami anak cucu yang merindukan Tuhan sebagai Nabi Khalilullah. Sebab itu kita dalam tahiyat diwajibkan membaca selawat Ibrahimiyah, tuan-tuan. Selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai berpisah dengan Nabi Ibrahim AS lah, Allah bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW beritahu Sidratul Muntaha adalah seindah-indah makhluk yang Allah ciptakan. Tak ada makhluk lebih indah daripada Sidratul Muntaha. Dia adalah sebuah pohon bidara raksasa yang hidup sejak ribuan tahun, tuan-tuan. Pokok yang sangat besar. Baru ni kami pergi ke Hulu Tembling, tuan-tuan, di Taman Negara. Kita tengok sebatang pokok tualang yang Masya Allah umurnya 500 tahun. Sangat besar. Saya terbayang pohon Sidratul Muntaha dengan pohon Tuba. Di langit sana ada pokok terbesar yang namanya Sidratul Muntaha. Dalam syurga ada pokok paling besar yang bernama pohon Tuba. Pohon Tuba 100 tahun. Kuda yang paling pantas nak potong bayang dia tak habis, tuan-tuan, 100 tahun. Dia berlari, kuda yang pantas berlari tak boleh merentasi bayang daripada pohon Tuba. Sidratul Muntaha, dia kata Nabi, adalah pohon bidara yang tidak berduri, tuan-tuan. Masya Allah, daunnya besar-besar macam telinga gajah, tuan-tuan. Buah-buahnya masak, tuan-tuan. Nabi SAW beritahu tidak terbayang indahnya Sidratul Muntaha. Bila Nabi sampai di Sidratul Muntaha, faghasyaha ma ghasya, Allah SWT taburkan di atas Sidratul Muntaha tadi dengan taburan cahaya yang begitu indah, berwarna-warni. Ulama kata seperti awan yang berwarna pelangi, tuan-tuan. Masya Allah, menutupi Sidratul Muntaha. Nabi tenggelam dalam keindahan Sidratul Muntaha. Allah bagi nikmat, wahai Muhammad, selama ini engkau berduka cita, hari ini aku hiburkan engkau dengan sehebat-hebat hiburan. Rupanya kata ulama, di bawah akar Sidratul Muntaha itulah mengalirnya 4 batang anak sungai. 2 sungai zahir yang mengalir ke dunia, sungai Nil dan sungai Furat, mengalir ke dunia daripada bawah akar Sidratul Muntaha. Dan 2 sungai batin, sungai yang tak nampak, itulah sungai Salsabila dan sungai Zanjabila yang mengalir ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana lawarnya pokok tu, macam mana indahnya gambaran, hanya Allah dan Rasul yang tahu, tuan-tuan. Disitulah dalam surah An-Najmi Allah menyebut Nabi berjalan-berjalan, tuan-tuan, di Sidratul Muntaha. Rupanya indaha Jannatul Ma'wa, di tepi Sidratul Muntaha itulah pintu Jannatul Ma'wa, yang nama kata Nabi jarak syurga ni ada 8 pintu gate, tuan-tuan, pintu besar. Tetapi jarak antara satu pintu, antara 2 daun pintu itu 2 bulan perjalanan, tuan-tuan. Besarnya satu-satu pintu itu 2 bulan perjalanan. Tetapi akan tiba satu hari nanti, Masya Allah, umat aku akan bersesak-sesak. Pintu yang sebesar itu pun akan jam dengan manusia. Di atas pintu itulah tertulis 3 baris ayat, tuan-tuan. Nabi kata ditulis dengan tulisan daripada emas. Yang atas sekali, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulianya Rasulullah, namanya tercatat di tiang-tiang aras dan di pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, luahan hati ahli syurga. Ahli syurga nanti bila masuk syurga dia akan beritahu apa? Ma qaddamna wajadna. Barang amalan yang kami transfer daripada dunia ke syurga, sekarang kami dah dapat dia punya janji yang Allah telah tentukan, nikmat-nikmatnya hari ini kami dah dapat. Oh, ini pohon subhanallah. Pohon subhanallah yang kita ucapkan. Sebab Nabi Ibrahim pesan 2 perkara tadi. Yang pertama bagi salam, yang kedua beritahu kepada umat kamu sesungguhnya tanah syurga sangat-sangat subur. Tanaman dia ada 2 riwayat. Satu kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada satu lagi mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudah cantum dua-dua, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di saat itu juga akan tumbuh dalam syurga sebatang pokok yang batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, besarnya buahnya sebesar seekor unta. Hari ini kita sebut, orang Kedah kata la ni juga telah pun masak buah itu ranum, tuan-tuan. Buah itu tersedia untuk dipetik, tuan-tuan. Masya Allah. Nanti kita sendiri self plucking.
Macam kita pergi ke tuan-tuan Cameron Highland, dia kata itu plak, kita petik buah ni dengan tangan kita sendiri tuan-tuan. Masya Allah. Cumanya buah syurga ni kata Nabi boleh makan, boleh berdiri, kata orang Kelantan. Boleh berdiri pun boleh makan, boleh duduk pun boleh makan, boleh nyatok, boleh baring, nyengging, boleh makan lagi. Masya Allah. Sambil baring boleh petik lagi buah makan tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah buah-buahan yang kita tanam. Ma qaddamna wajadna, harta yang kami sedekah, kami hantar ke syurga, semua dah dapat. Satu hari Siti Aisyah sembelih seekor kambing. Lepas sembelih, buat daging, buat kuah, sedekah semua pada jiran. Tinggal 2 kaki lengan kambing. Dia kata ini untuk Rasulullah. Nabi suka makan lengan kambing. Maka bila Nabi balik, ya Rasulullah, kambing kita semua dah sedekah, tinggal 2 lagi kaki-kaki ni tinggal dekat dunia ni, yang tinggal untuk tuan. Nabi kata, wahai isteri ku Aisyah, seekor kambing sedang menanti kita dalam syurga, tapi 2 kakinya masih tertinggal di dunia ni. Kalau kita hantar, semua dah dapat menanti kita seekor kambing, gulai kambing dalam syurga nanti. Masya Allah. Nabi kata, siapa yang datang ke masjid pagi dan petang, a'addallahu lahu manzilan fil jannah, nuzulan fil jannah, Allah sediakan sarapan pagi dalam syurga. Ini sebab hari Isnin tu engkau pergi masjid pagi-pagi, ini sarapan pagi disebabkan amalan itu Allah bagi sarapan pagi khas istimewa tuan-tuan. Petang pun minum petang, sebab engkau datang masjid petang, Allah bagi makan petang, disediakan. Disebabkan apa tanya ni? Sempurna apa makan ini? Dapat sebab tuan pergi ke masjid waktu petang. Sebenarnya tuan-tuan, semua ibadah yang kita buat ini bertukar jadi nikmat dalam syurga nanti. Hidangan jamuan istimewa menanti kita. Wa ma tarakna khasirna, harta yang kami tinggal di dunia semua kami dah rugi. Kami tinggal harta banyak-banyak, kereta banyak-banyak pada anak cucu, semua kami dah menyesal. Kalau kami sedekah habis sebelum mati, settle, semua sedang menanti kami dalam syurga. Dan yang ketiga, Masya Allah, wa ma akalna rabihna, harta yang kami dah makan di dunia, kami dah untung dah. Masya Allah. Sebenarnya ulama kata rezeki, apa yang telah kita pakai, apa yang telah kita makan, itulah rezeki kita tuan-tuan. Yang lain bukan rezeki kita lagi, belum tentu lagi. Tuan-tuan rahmati Allah, paling bawah sekali tertulis di pintu syurga, Nabi tengok ummatun muznibatun wa rabbun ghafur, umat pendosa tetapi Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nabi SAW masuk dalam syurga tuan-tuan, Nabi menyaksikan keindahan syurga Allah. Nabi kata tanah syurga Allah ciptakan daripada al-miskul asfar, kasuri paling wangi sekali, kata Nabi. Dan yang kedua, Nabi kata pasir-pasir di seluruh dataran syurga, yang luasnya syurga, wa jannatin 'arduha samawati wal ard, seluas 7 petal langit dan bumi, syurga-syurga kita nanti tuan-tuan, dia punya pasir dia butiran-butiran mutiara tuan-tuan. Dan batu-batu kerikil di syurga adalah daripada permata lu'lu' dan marjan. Sebiji batu dalam syurga lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya tuan-tuan. Inilah Allah telah sediakan untuk kita. Dan dia punya husaba'uha, dia punya rumput-rumput dalam syurga adalah bunga-bunga raihan tuan-tuan. Faruhun wa raihanun wa jannatun na'im. Nabi tengok sungai syurga, Nabi tengok istana syurga, Nabi tengok kebun-kebun dalam syurga, Nabi tengok bidadari syurga tuan-tuan. Daripada syurga yang, tapi yang Nabi peliknya, masa nak masuk syurga tu, Nabi dengar bunyi tapak kasut Sayyidina Bilal. Masya Allah. Allahu Akbar. Sahabat aku ni sekarang ada kat dunia, tapi aku dengar tapak kaki dia dalam syurga ni. Sekejap lagi balik turun ke dunia, aku nak cerita dekat dia ni. Apa amalan kamu wahai Bilal? Turun tuan-tuan daripada syurga, daripada langit tuan-tuan. Nabi cerita pada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal menangis tuan-tuan. Tak sangka, Masya Allah, cerita ini Allah Ta'ala bagi istimewa sangat nikmat kepada aku. Nabi jalan lagi tuan-tuan, Nabi tengok sebuah istana milik satu orang lelaki Quraisy di kalangan umat tuan. Istana yang sangat indah. Nabi dah pegang tombol pintu nak buka. Bila tanya, wahai Jibril, beritahu ini syurga siapa ni, lawa sangat, aku nak masuk ni. Itu syurga Umar bin Khattab wahai Muhammad. Kalau Umar tak jadi masuk, kalau orang lain boleh masuk. Umar ni dia garang. Saat lagi kan, Masya Allah, kalau aku masuk turun ke dunia, dia kata, wahai Rasulullah, kenapa tuan masuk syurga saya tak minta izin? Susah nanti. Akhirnya Rasulullah SAW pun bila turun ke dunia cerita dekat Umar, semalam wahai Umar, aku dah tengok istana engkau sangat cantik. Habis itu Rasulullah masuk? Tidak, saya tak masuk wahai Umar. Kenapa tuan tak masuk? Saya teringat tuan, kamu ni orang kuat cemburu. Saat lagi kamu cemburu dengan aku,
Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Umar dalam keadaan menangis, afa alayka aghiru ya Rasulullah, takkan saya ni nak cemburu dengan Tuan? Tuan masuklah dalam syurga saya ya Rasulullah, supaya Tuan dapat cerita pada saya nikmat syurga saya, supaya saya balik ke dunia ni saya akan lebih bersemangat lagi nak beribadah, berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Nabi dibawa sampai syurga paling tinggi yang bernama Wasilah. Nabi kata puncak syurga yang paling tinggi adalah syurga Jannatul Firdaus, saqfuha arsyur rahman, bumbung dia adalah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Nabi kata aku dah tengok syurga Wasilah tu indah sangat. Tuan-tuan doalah kat saya biar Allah bagi Wasilah tu kat saya. Tuan-tuan, inilah tawaduknya Rasulullah. Kalau kita ni confirm dah, ini syurga saya dah tu, balik ke dunia heboh tuan-tuan, syurga saya tu Wasilah tu. Tapi Rasulullah SAW tolong doakan biar saya dapat Wasilah tu. Itulah tawaduknya Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Maka tuan-tuan dah tengok syurga daripada bawah sampai atas. Allah telah bawa Nabi kita tengok menjelajahi neraka daripada bawah sampai atas. Sebab itu Rasulullah ni tuan-tuan, dia nak sangat kita masuk syurga tuan-tuan, dan dia sangat-sangat takut kita ni masuk neraka. Tolonglah mohon perlindungan daripada azab api neraka. 7 kali lepas maghrib baca Allahumma ajirni minan nar. 7 kali lepas subuh baca Allahumma ajirni minan nar. Allah pelihara kita daripada api neraka. Senang ke susah? Tapi itu pun tak nak buat tuan-tuan, kan? Kita wirid lepas sembahyang cepat-cepat nak cabut. Selalunya kita baca 3 kali. 3 kali neraka ada 7 pintu tuan-tuan. Kita baca Allahumma ajirni minan nar, selamat daripada neraka hawiyah. Allahumma ajirni minan nar, neraka hutamah, kan? Allahumma ajirni minan nar, neraka lazah. Lepas tu diam, Allahumma antas salam wa minkas salam, cepat-cepat habis tuan-tuan. Rupanya ada 4 neraka lagi tak sempat nak minta perlindungan. Neraka Saqar, neraka hawiyah, neraka Jahannam, ada 4 lagi neraka tuan-tuan. Sebab itu halang-halang minta doa perhabis tuan-tuan. Nabi beritahu ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kamu kepada api neraka walau dengan bersedekah sebelah biji kurma. Tuan-tuan mulia, Nabi tengok neraka, Nabi kata aku dapati tebalnya tembok neraka Jahannam, dia punya penjara tuan-tuan. Saya selalu masuk, bukan selalulah, pernah masuk penjara tuan-tuan, bukan kerana buat jenayah, masuk penjara untuk berdakwah dalam penjara tuan-tuan. Kita tengok macam mana suasana penjara. Tapi neraka Jahannam punya penjara dia tuan-tuan, tembok dia setebal 40 tahun perjalanan. Dalamnya satu hari Nabi duduk dengan sahabat Nabi, terdengar satu dentuman suara yang sangat kuat. Semua sahabat terperanjat, bergegar kota Madinah waktu itu. Nabi tanya sahabat, tahukah kamu bunyi apakah itu? Sahabat Nabi jawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Nabi kata itulah bunyi seketul batu yang jatuh daripada tebing neraka Jahannam 70 tahun yang dulu dijatuh. Tergelincir jatuh tuan-tuan batu tu. Sekarang selepas tahun yang ke-70 baru sampai ke dasarnya. Tuan-tuan mulia, satu persatu neraka ini untuk siapa Nabi tanya. Neraka hawiyah dijawab oleh Jibril, ini untuk orang munafik di kalangan umat Tuhan. Neraka paling bawah sekali. Semua taik-taik, najis-najis orang neraka atas, dia punya air bisa dia, nanah dia semua turun dalam tu. Daripada telaga itu tuan-tuan diberi minum kepada orang-orang munafik tuan-tuan. Allahu Akbar. Seksa yang paling berat sekali. Tetapi bila sampai di neraka paling atas sekali tuan-tuan, kan hari ni ada orang geng-geng makrifat yang tak semayang ni tuan-tuan, minta maaf cakap, kan, dia kata mana ada dalil orang semayang masuk syurga dan orang tak semayang masuk neraka. Tuan-tuan boleh bersepah dalil orang tak semayang masuk neraka tuan-tuan. Antaranya neraka Saqar, yang Nabi kata neraka Saqar ni neraka yang paling panas. Kalau dibuka pintu neraka Saqar sebesar lubang jarum, air laut satu dunia ni akan kering dalam sekelip mata tuan-tuan. Betapa panasnya neraka Saqar. Dalam Quran bila sampai yang orang ni banduan-banduan di depan pintu neraka Saqar, dia punya penjaga neraka ni tuan-tuan, ada 19,000 orang neraka, yang menjaga neraka ni, para malaikat. Mereka tanya, ma salakakum fi Saqar, dulu di neraka, kenapa tuan masuk neraka Saqar ini? Bukan senang orang nak masuk neraka Saqar ni, semua dosa yang berat-berat ni. Ini mesti tuan ni banduan penjenayah kelas berat ni. Teruk sangat dosa kau buat ni. Apa dosa? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin. Dosa kami pertama di dunia, kami tak termasuk geng semayang dekat dunia dulu. Kami tak join pun geng masjid, kan? Geng-geng semayang ni kami tak join, kami geng lain, kan? Kami semayang solat daim, dia kata, solat berterusan. Ajak jom pergi semayang masjid. Aku tengah semayang ni. Dia tengah basuh kereta, aku tengah semayang lah ni, kan? Sebab solat berkekalan. Berkekalan dalam solat, sentiasa dalam solat, dia kata. Masya Allah. Dia belajar daripada mana tak tahu,
kan? Tok guru dia mesti lagi hebat daripada Rasulullah, tuan-tuan. Sebab Nabi Muhammad belajar sembahyang tu daripada malaikat Jibril, ambil daripada langit, tuan-tuan, pergi naik Isra wal Mi'raj. Tok guru dia tak payah Isra Mi'raj, balik-balik suruh anak murid sembahyang pakai niat je, tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dah mati oleh Allah SWT sekalian, maka dia kata antara dosanya kerana tak sembahyang, sampai di neraka terakhir sekali, paling atas sekali, tuan-tuan, neraka Jahannam. Tuan-tuan, Nabi SAW tanya pada Jibril, wahai Jibril, ini neraka untuk siapa? Jibril tak berani nak jawab. Sebab dia kata hari ini bukan hari sedih, wahai Muhammad. Hari ini bukan hari sedih, hari ini hari gembira. Tolong jangan tanya soalan ini. 3 kali didesak oleh Rasulullah. Jibril berat beritahu Rasulullah, tetapi kerana permintaan kamu wahai Muhammad, aku terpaksa beritahu, inilah neraka Jahannam yang Allah sediakan untuk umat Tuhan yang mati tak sempat bertaubat di atas dosa-dosa besar yang dia pernah buat dalam dunia ni. Berzina, pernah mencuri, pernah tinggal solat, tak bertaubat sungguh-sungguh, hutang dengan orang tak bayar, tuan-tuan. Hari ini banyak dosa-dosa kita dengan orang, paling banyak fitnah akhir zaman berleluasa melalui WhatsApp, melalui Facebook. Kita tak sempat minta ampun pada Allah, tak sempat minta maaf pada manusia. Allah lemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam, tuan-tuan. Jahannam itu maknanya menghancurkan wajah-wajah ahlinya, tuan-tuan. Bila dilemparkan neraka, wajah kita ni Jahannam, hancur, tuan-tuan. Tak ada muka lagi, tuan-tuan. Waliyazbillah. Sebab itu antara signifikan ataupun tuntutan daripada kita program Isra wal Mi'raj, iaitu kita kena segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun pada Allah daripada azab Jahannam. Turun daripada Isra wal Mi'raj, Nabi terus masuk tempat sembahyang orang perempuan, tuan-tuan. Balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi SAW pergi tempat orang perempuan. Wahai ya ma'syaran nisa, wahai wanita-wanita, jagalah diri kamu daripada azab api neraka Jahannam. Kerana malam semalam bila mana aku tengok dalam neraka, kebanyakan penghuninya adalah terdiri di kalangan kaum wanita. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ini benda berat. Jangan kita pula rasa Islam ni diskriminasi terhadap kaum wanita, bukan. Tapi ini hakikat realiti yang Nabi tengok pada malam itu, supaya kita dapat jaga diri kita. Sahabat Nabi tanya, apa dosa kaum wanita yang menyebabkan mereka selalu dilemparkan dalam api neraka? 2, kata Nabi SAW. Yang pertama, mereka selalu mengingkari dan juga degil terhadap perintah suami mereka. Selalu mereka ni melawan suami masing-masing. Itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi, mereka ini banyak menggunakan mulut mereka untuk menghina orang, melaknat orang. Sebab itulah hari ini kita sama-sama jaga 2 dosa ini. Kalau wanita tak buat 2 kesalahan ini, confirm mereka ahli syurga, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah, kita doakan. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, Nabi dah tengok ahli neraka dan Nabi tengok kebanyakan ahli syurga. Kata Nabi, kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin di kalangan umatku. Jadi kalau kita miskin, kan, sekarang ni ada miskin bandar, ya. Miskin bandar, duduk di bandar tapi miskin, susah. Orang nampak macam kaya, kan, nampak senang, tapi sebenarnya tak senang. Tuan-tuan yang mulia, tak apalah, kita syukurlah pada Allah jadi orang miskin pun, sebab orang miskinlah paling ramai dalam syurga. Dipendekkan cerita, habis cerita tentang syurga dan neraka, dibawa Nabi SAW naik ke muntaha, tempat orang kata iaitu sempadan antara alam malakut dengan alam jabarut. Selepas daripada itu tak akan ada lagi manusia yang akan hidup, dan malaikat akan mampu pergi ke sana. Sampai di situ Nabi SAW beritahu pada Jibril, wahai Jibril, kan engkau teman aku daripada awal perjalanan, takkan sampai detik yang paling puncak ini engkau nak tinggalkan aku? Takkan aku nak pergi seorang-seorang? Kata malaikat Jibril AS, wahai Muhammad, aku sangat-sangat berkeinginan nak teman tuan sampai ke sudahnya, tetapi kami para malaikat, kami ada batasan sempadan yang kami tak boleh lempas. Kalau kami lintas sempadan ini, orang yang besar macam aku ni pun akan terbakar. Kata malaikat Jibril AS, sekarang dipersilakan tuan melangkah masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah masuk ke alam jabarut, merentasi 70 hijab cahaya, tuan-tuan. Hijab cahaya ni kalau malaikat datang dekat terbakar. Tetapi Rasulullah SAW, Allah insan yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insan ini datang nak bawa balik sembahyang pada kita ni. Jangan ingat orang biasa, bukan tepi-tepi jalan punya orang. Rasulullah ni insan yang sangat hebat. Dan Allah Ta'ala punya hebat, tuan-tuan. Kalau Nabi Musa nak jumpa Allah, menghadap Allah di Wadil Muqaddas itu, kena cabut selipar dia. Tetapi Rasulullah SAW dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan ridaknya, dengan capalnya, menghadap Allah SWT, diizinkan capal Nabi memijak aras Allah SWT. Sebab itu hari ini orang mempertikaikan capal Nabi. Apa istimewa sangat capal Nabi itu, logo capal Nabi itu. Sedangkan tuan-tuan mulia, capal itu dimuliakan oleh Allah, boleh izin pijak aras Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan mulia, benda lagi yang lebih mulia daripada aras, yang sepatutnya tuan-tuan diletakkan capal Nabi Muhammad SAW. Maka di sanalah tuan-tuan
Ulama mengatakan Nabi SAW tiba saja tuan-tuan di alam Jabarut, Nabi terasa terlalu berat alam yang sedang dihidup tuan-tuan. Maka akhirnya Allah telah kesian dekat Nabi, Allah lembutkan suasana sehingga bersesuaian dengan keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah tuan-tuan Nabi bersujud. Dan telah tuan-tuan, ada ulama, ini tak pernah ada dalam mana-mana hadis, cuma cerita daripada mulut ulama ke ulama. Ada ulama berani cerita, ramai ulama tak berani cerita tuan-tuan. Tetapi benda ni ada dia punya panggil, ada macam ada kena-mengena dengan hubung kait dengan solat kita pada hari ini, iaitu Allah Ta'ala ketika Nabi sampai saja tuan-tuan, Nabi beri salam pada Allah. Macam mana tahiyat yang kita baca pada hari ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, itulah salam Nabi kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah, seluruh ibadah qauliyah, tahiyat maknanya ibadah yang aku gunakan melalui lidah aku, puji-pujian, zikir aku, Quran aku, dakwah aku, semuanya at-tahiyat al-mubarakah. Al-mubarakah ini ibadat badaniyah, ibadat yang aku gunakan tubuh badan aku ni, wat tayyibat, dan ibadah maliyah, harta-harta yang aku belanjakan, semuanya lillahi ta'ala, semuanya untukmu wahai Allah. Dijawab oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera untukmu wahai Muhammad, kekasihku, rahmat dan berkat aku limpahkan seluas-luasnya ke atas kamu. Waktu itulah ulama kata Nabi Muhammad sedang tenggelam dalam lautan rahmat dan nikmat daripada Allah. Tak tahulah waktu itu hilang rasa sedih di hati Nabi, bertukar dengan perasaan sangat-sangat gembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu itulah Nabi SAW teringat kepada umat di dunia. Saat Nabi berada di aras sana tuan-tuan, Nabi mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sejahtera untuk kami dan ke atas semua hamba-hamba aku yang soleh di dunia pun. Mudah-mudahan Allah bagikan keselamatan dan kebaikan untuk mereka semua. Dan waktu itulah ulama kata Jibril AS mendengar perbualan tadi. Maka tuan-tuan, Jibril AS duduk di makam dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas itu tuan-tuan, Allah telah tutup Nabi Muhammad dengan satu hijab tuan-tuan. Sekira-kira tidak ada sesiapa pun yang mengetahui apa bentuk perbualan yang Allah Ta'ala bicarakan dengan Nabi SAW. Tetapi Allah beritahu fa'uha ila abdihi ma'uha, Allah wahyukan kepada hambanya wahyu. Cerita tu hanya begitu saja. Tetapi tuan-tuan, kita selaku umat Nabi yang dah tahu ini pertemuan paling istimewa, takkan Allah hanya sekadar bagi itu je pada Rasulullah. Dah tentu perbualan yang paling indah, detik yang paling indah tuan-tuan, Nabi SAW waktu itu hanya dia dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Dan setelah itu tuan-tuan, mungkinlah benda ni kita boleh buat andaian saja. Macam mana baru ni berlaku di Yayasan Perdana kan, berjumpa dengan PM, berjumpa dengan Agong, cerita jumpa lama tuan-tuan. Kita ni orang di bawah ni tak tahu apa cerita, tapi bolehlah buat andaian dia cerita tentang topik apa. Tuan-tuan, kita pun Rasulullah sembang apa dengan Allah kita tak tahu, tetapi sudah tentu Allah menyambut kekasih dia dengan sambutan yang sangat istimewa. Wahai kekasihku, selama ini kami biarkan kamu susah menderita di dunia, bukan kerana kami benci, bukan kerana kami nak tinggalkan kamu, kamilah paling sayang dan kasih kepada kamu. Maka untuk itu pada hari ini wahai Muhammad, kau tengok layanan kami kepada kau, seindah-indah layanan yang terhebat. Waktu itu Allah hilangkan daripada dada Nabi Muhammad rasa sedih, rasa pilu tuan-tuan. Allah gantikan dengan kegembiraan. Dan paling akhir sekali sebelum Rasulullah SAW berlangkah pergi meninggalkan alam Jabarut tuan-tuan, Allah izinkan mata hati Rasulullah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, itu melihat zat Allah Taala. Tetapi semua ulama bersepakat Nabi tengok Allah min ghairi ihatatin wala takifin, tak boleh tengok keseluruhan dan tidak ada kaifiat tertentu, cara-cara tertentu. Cuma Nabi tengok Allah dengan satu pandangan yang sangat-sangat indah. Dan ulama kata siapa pernah tengok Allah Ta'ala, tak ada siapa lebih indah daripada Allah Ta'ala. Sehingga bila Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, wajah Nabi ni berubah menjadi lebih indah, lebih cantik, lebih putih. Kerana siapa yang balik melihat Allah, wajah dia pasti akan berubah dengan nur Allah Ta'ala, cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan mulia, menjelang perpisahan Nabi SAW dengan Allah, di saat itulah Allah tahu Nabi Muhammad ini semua benda yang dia buat mesti kena mengena dengan umat dia. Walaupun dia dah dapat mi'raj yang terhebat, tapi ya Allah, aku nak kongsi mi'raj aku ni dengan umat di dunia macam mana. Momen-momen yang terindah ni kalau aku nak kongsi dengan umat aku di dunia macam mana. Maka walaupun ulama kata tak disebutkan benda itu, tetapi seakan-akan Allah Ta'ala faham perasaan Nabi. Waktu itu tuan-tuan, Allah tahu sepanjang perjalanan Isra wal Mi'raj, benda yang paling mengagumkan Rasulullah adalah
ibadahnya para malaikat di alam malakut. Ya Allah, indahnya takbir mereka. Ya Allah, sujud mereka, rukuk mereka. Wahai Muhammad, sebelum kau balik, aku nak bagi satu oleh-oleh, hadiah surprise untuk umatmu di dunia. Iaitu apa dia? Allah ambil solat yang merupakan gabungan daripada seluruh ibadahnya para malaikat dan gabungan daripada seluruh ibadahnya para nabi. Sebab itu dalam kitab Al-Mukhtar, karangan seorang ulama, iaitu mengutip kata-kata daripada Imam Sarhindi. Imam Sarhindi seorang mujaddid yang terhebat dalam dunia tarikat, tuan-tuan, di India sana, Mujaddid Al-Fisani. Tuan-tuan mulia, dia kata Allah gabungkan semua amalan dan akhlak Nabi-Nabi pada Rasulullah. Allah gabungkan semua syariat Nabi-Nabi pada syariat Nabi Muhammad. Allah kumpulkan semua intisari kitab-kitab terdahulu dalam kitab Al-Quran. Dan Allah gabungkan semua ibadah para malaikat dalam solat yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah beritahu Muhammad, kalau malaikat di langit cuma boleh sujud saja, tak boleh rukuk. Yang rukuk tak boleh sujud, yang sujud tak boleh rukuk. Tetapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah gabungkan seluruh formasi ibadah para malaikat di langit sana. Dan Allah Ta'ala jadikan, Allah ambil qiyam mereka, Allah ambil rukuk mereka, Allah ambil sujud mereka, Allah ambil tasyahud mereka. Dan Allah Ta'ala indahkan lagi solat kita dengan Allah berikan suratul Fatihah, yang mana kata Nabi, surah Fatihah tak pernah diberikan oleh Allah kepada mana-mana umat. Surah Fatihah masa turun ke dunia pada Rasulullah, Iblis menangis, tuan-tuan, kerana turunnya surah Fatihah. Orang akan lari daripada Tok Bomo, sebab surah Fatihah ini, sirrul Fatihah, rahsia Fatihah ini terlalu hebat. Siapa baca Fatihah pasti hajat ini akan dikabulkan oleh Allah. Allah ambil Fatihah sebagai aksesori dalam sembahyang kita. Masya Allah, malaikat sembahyang tak pernah baca Fatihah, kita solat baca Fatihah, tambah lagi dengan surah-surah yang panjang, tambah lagi dengan zikir-zikirnya para malaikat. Bahkan ulama kata tambah lagi antara rakaman perbualan Nabi dengan Allah Ta'ala di aras tadi, tuan-tuan, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatullah, tambah lagi dengan keindahan selawat Ibrahimiyah, sehingga ulama kata di saat umat akhir zaman angkat takbir Allahu Akbar dengan penuh khusyuk di sisi Allah, solat kita telah pun mengatasi sekalian solat para malaikat di langit sana, tuan-tuan. Betapa agungnya ibadah sembahyang ni, tuan-tuan. Ulama kata semua perintah-perintah yang lain, Allah nak bagi syariat-syariat yang lain kepada umat Rasulullah, Allah Ta'ala bagi melalui Jibril AS di muka bumi. Tetapi untuk satunya ibadah solat, Allah jemput Nabi naik Isra wal Mi'raj untuk Allah perintahkan perintah sembahyang. Sebab itu, tuan-tuan, siapa tak sembahyang, hidup dia hancur, tuan-tuan. Tetapi siapa yang sembahyang, ulama kata dia sedang memperbaiki hidup dia, tuan-tuan. Maka bila turun ke dunia, tuan-tuan, Nabi SAW turun, Masya Allah, diringkaskan cerita. Ada ulama kata masa turun tu Nabi-Nabi tunggu Rasulullah di Baitul Maqdis, tuan-tuan. Setelah dipendekkan cerita, Nabi turun naik jumpa dengan Nabi Musa AS, turun ke dunia, tuan-tuan, sampai di Baitul Maqdis. Ribuan Nabi-Nabi sedang menanti Rasulullah SAW untuk siapa mengimamkan solat subuh. Nabi dipersilakan solat subuh, Nabi jadi imam. Selesai solat subuh, berpamit-pamitan dengan para Nabi, dan Nabi SAW telah teruskan perjalanan dia menaiki Burak sampai di Masjidil Haram, tuan-tuan. Dalam perjalanan, Nabi berselisih dengan satu kafilah Arab yang sedang dalam perjalanan balik. Nabi rasa dahaga, tuan-tuan. Nabi tengok ada air, dia orang, salah seorang di kalangan mereka tu bawa air dalam kerbah. Nabi buka air tu, tuan-tuan, Nabi minum. Air umat adalah milik Rasulullah. Nabi dengan umat tak ada apa-apa hukum, tuan-tuan. Nabi boleh minum air siapa saja. Maka, tuan-tuan, Nabi SAW pun balik, biarkan bekas tu terbuka. Nanti bila sampai di Mekah, orang tanya, mana bukti Isra wal Mi'raj? Nabi kata ada dua kafilah yang akan balik. Dia orang, aku boleh cerita bagaimana keadaan mereka. Satu ekor unta, bila Nabi lalu dengan Burak di tepi unta tu terperanjat. Unta tu terperanjat, diangkat tuan dia jatuh, tuan-tuan. Satu lagi, Nabi minum air unta dia. Sampai di rumah, tuan-tuan, tempat Nabi tidur tadi, rumah Sayyidatina Ummu Hani ataupun di tempat Nabi baring tadi, ulama kata tempat tidur Nabi masih lagi panas sebagaimana Nabi baru saja tinggalkan. Walaupun ribuan tahun Nabi telah pergi, tuan-tuan, Nabi keluar daripada tempat pembaringan. Waktu itu Nabi dah salat subuh, keluar di tepi Masjidil Haram, lalu-lalu tiba-tiba Abu Jahal terserempak dengan Rasulullah. Muhammad semalam nampak sedih. Ini orang suka buat menyakap orang, tuan-tuan. Hari ni nampak senyum lebar je, macam ada berita baru yang nak kongsi dengan kami je, kan? Rasulullah kata memang betul.
Ada kisah yang sangat menarik, sangat besar, sangat hebat. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Bila Nabi cerita daripada awal sampai akhir peristiwa Isra wal Mi'raj, semua orang, Masya Allah, kan, orang kafir ni perangai dia macam tu lah. Tadi sebelum kau cerita ni, kami ingat engkau ni main-main je, kan, kami ingat engkau ni sikit-sikit je masalah engkau ni. Rupanya bila dengar cerita ni, kami lagi confirm yang kau ni dah sesat dan kau ni dah gila, wahai Muhammad. Tuan-tuan, inilah yang sahabat apa orang kata kaum musyrikin ni. Kita ni untung akhir zaman lahir, tuan-tuan. Kita lahir dengar cerita ni setelah kita beriman kepada Allah. Kalau kita tak beriman, kita ni ikut saintis-saintis barat dekat luar, dia orang kata mustahil manusia biasa macam Rasulullah nak pergi naik ke langit. Sebab ulama kata nak naik ke langit ni, orang biasa ni semua kena pakai apa? Kena berlatih dulu, tuan-tuan. Selalu saya beritahu fakta kita ni silap. Selalu orang tanya siapakah angkasawan yang pertama yang sampai ke langit, tuan-tuan, sampai ke bulan. Kita jawab Neil Armstrong, kan? Kalau orang Malaysia tanya, dia cakap Dr. Sheikh Muzaffar adalah angkasawan Muslim pertama sampai ke angkasa. Sebenarnya itu semua silap, kan? Yang betulnya Nabi Muhammad SAW adalah angkasawan yang pertama yang sampai bukan ke langit dia, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arah, sampai ke mana-mana, lebih tinggi daripada itu lagi. Tetapi dia pergi tanpa pakai apa-apa bantuan oksigen. Direct Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala gunakan kudrat Allah untuk bawa kekasih dari Nabi Muhammad SAW. Turun saja, tuan-tuan, orang yang tidak suka pada Nabi kata inilah peluang aku nak gugat keimanan orang Islam. Jadi dia pergi jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu dengar tak cerita Muhammad cerita tentang Isra wal Mi'raj? Dia cerita apa? Orang kafir pun cerita satu persatu Isra Mi'raj pada Abu Bakar. Dia kata kalau yang cerita ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat daripada itu lagi, lebih besar, lebih dahsyat daripada itu pun aku tetap percaya, sebab Muhammad adalah Muhammad wa huwa sadiqul masduq. Dia benar lagi, dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Aku berkawan dengan Muhammad daripada kecil lagi. Aku kenal dia. Kalau dia tak berani menipu kepada manusia, dia lebih lagi tak berani nak menipu dalam soal hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi mulai pada hari itu Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, sebab itulah hari ini, tuan-tuan, bila mana Nabi SAW sampai saja di muka bumi, Nabi duduk berehat, tiba waktu zuhur, Jibril AS pun turun daripada langit, tuan-tuan, untuk ajar Nabi Muhammad cara semayang. Sebab itu hari ini orang yang ingkar semayang ni, orang yang tak percaya semayang ni, dia kata mana ada dalam Quran 5 waktu. Dia kata tak ada pun sebut dalam Quran 5 waktu. Dan tak ada pun sebut dalam Quran semayang ni kena mula dengan takbir dan kena berakhir dengan salam. Sebab itulah engkau kena mengaji kisah Isra wal Mi'raj. Jawab pada golongan-golongan makrifat ni. Dia kata dia kenal sangat Allah Ta'ala. Saya baca dalam kitab, tuan-tuan, Aqidah An-Nasafiyah, karangan Imam An-Nasafiyah, kitab Aqidah. Adakah gugur syariat kepada wali-wali Allah yang tertentu? Kalau dah sampai makam tertentu, gugur syariat. Dia kata gugur kalau dia ni tak ada sifat aqil dan baligh. Faham tak? Dia syariat ni wajib ke atas orang yang akil baligh. Orang yang sampai umur, kalau dia tu wali tapi tak baligh lagi, memang gugur syariat. Umur tak sampai 15 tahun dia jadi wali, memang dia tak wajib sembahyang lagi. Yang kedua, hilang akal. Kalau kau dah gila, baru tak boleh sembahyang. Tapi selagi mana engkau ni waras, dalam perang pun kena sembahyang, tengah nak mati pun, dalam tengah keadaan kelang kabut pun wajib solat, tak akan gugur syariat daripada engkau. Kalau kau kata kau ni dah belum sampai makam lagi, kami yang dah sampai makam. Tuan-tuan mulia, siapa lebih tinggi makam daripada Rasulullah? Dan Nabi SAW tak pernah tinggal solat sampai akhir hayat. Dan ulama kata, Imam Abdullah Al-Haddad beritahu, orang yang mengaku husul kepada Allah, sampai kepada Allah, dia bukan makin ringan ibadat dia, dia makin dekat dengan Allah, makin tinggi makrifat dia. Yang sunat jadi wajib ke atas diri dia, tuan-tuan. Sembahyang tahajud sunat untuk orang lain, tetapi golongan muqarrabin wajib solat tahajud, tuan-tuan. Puasa bagi orang lain sunat, tapi bagi kita wajib, tuan-tuan. Berdakwah bagi orang lain sunat, tapi wajib. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kalau elok bagi orang biasa, bagi kita ni benda syubhah. Orang biasa kalau tak buat tak apa, tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin, wajib tinggalkan benda yang syubhah, benda yang meragukan. Orang yang muqarrabin wajib ambil kehidupan warak. Orang muqarrabin taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Makin kenal Allah dan Rasul, makin dekat dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, bukan makin jauh. Kalau makin jauh maknanya dia jauh.
sebenarnya dia tak dekat dengan Allah Ta'ala, itu dia terpedaya dengan tipu daya syaitan, tuan-tuan. Syaitan ni boleh tipu orang dengan Quran, dengan hadis pun dia boleh tipu juga. Tuan-tuan dah rahmati Allah, Jibril AS yang mengajar Rasulullah sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, rakaatnya, syariatnya, caranya, tuan-tuan, Allah himpunkan syariat terbaiklah Allah bagi pada Rasulullah. Ulama kata syariat Nabi Muhammad ni macam krim kepada seluruh syariat-syariat yang lain, yang terbaik Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan, di tepi Kaabah ada Syazarwan. Keliling Kaabah tu ada Syazarwan, tembok macam ni, tuan-tuan. Di Syazarwan dekat Hajarul Aswad terdapat beberapa ketul batu-batu yang berwarna coklat ditampal pada Syazarwan, tuan-tuan. Ada ulama kata di situlah tempat malaikat Jibril mengajar Rasulullah SAW menunaikan solat buat kali pertama. Sembahyang yang pertama ditunaikan dalam Islam, solat zuhur. Zuhur maknanya cemerlang. Siapa solat dia pasti hidup cemerlang. Siapa tak solat walaupun dia cerdik, dia tak cemerlang hidup dia, tuan-tuan. Asar, maghrib, isyak, subuh. Hari pertama Jibril ajar, ini awal waktu wahai Muhammad. Esok hari kedua aku nak ajar akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isyak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Aku fardukan sembahyang ni mengikut waktu-waktunya bagi orang beriman. Setelah Allah Ta'ala bagi hadiah solat ni, tuan-tuan, kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, tilka khamsu salawatin, itulah sembahyang 5 waktu, iftaratuhunna ala ummatika, aku fardukan ke atas umat kamu, wa aitu indi ahadan, aku berjanji pada diri aku dengan sebuah perjanjian, annahu man hafaza alaina, siapa yang jaga solat ini, adkhaltuhul jannah, wajib aku masukkan mereka ke dalam syurga. Kalau ditanya mana ayat Quran yang tunjuk siapa sembahyang masuk syurga, dalam ayat Quran tak jumpa, dalam hadis kursi kau pasti jumpa. Sebab itu mengaji biar bagi habis, Quran, hadis, ijma', qiyas semua kena baca, barulah kita akan faham syariat Islam ni, tuan-tuan. Sumber syariat ni ada 4 yang paling asas, kena baca 4-4 ni baru boleh buat hukuman. Jangan ambil daripada Quran saja. Cari dalam Quran sembahyang 5 waktu tak jumpa, tetapi kalau kita buka sirah Nabi, kisah Jibril AS, maka siapa yang tidak jaga sembahyang 5 waktu, kata Allah Ta'ala, tidak termasuk dalam perjanjian aku. Boleh jadi aku azab dia, dan boleh jadi aku akan, orang kata Masya Allah, menyeksanya, tuan-tuan. Dalam konteks kita ni di akhir zaman, apa sembahyang boleh tolong kita, tuan-tuan? Hari ni banyak orang, tuan-tuan, mengadu dengan saya lah, kerana kami ni ustaz tempat mengadu, tuan-tuan, tempat orang mencurahkan perasaan, kan? Letih-letih mengadu dengan ustaz. Kadang-kadang menangis, tuan-tuan. Kenapa ustaz, saya ni, hidup saya ni Masya Allah, gaji elok, tinggi, isteri pun ada gaji, tapi kenapa hidup kami tidak bahagia? Kenapa selalu bergaduh dengan isteri ni? Saya nak jumpa ustaz ni pun baru lepas bergaduh dengan isteri ni, Masya Allah. Saya tanya, bang, Masya Allah, minta maaf cakap, saya bukan nak hukum apa-apa, tetapi selalunya bila satu orang tu lemah dalam solat, cuai dalam solat, Allah Ta'ala akan uji hidup dia dengan porak-peranda, Masya Allah. Tetapi siapa yang jaga solat, ulama-ulama terdahulu, dia mencari kesilapan dalam dia punya pekerjaan dia, ada hubung kait dengan solat. Satu orang anak murid, dia bawa air pada tok guru dia, tiba-tiba terjatuh, tuan-tuan. Air itu tertumpah depan tuan guru. Tuan guru kata, baiki solat. Sebab apa? Keburukan, kesilapan dalam solat memberikan kesan kepada, Masya Allah, kepada kerja kita. Sebab itulah terutama Sayyidina Umar, dia cek dia punya pekerja dia, punch card dia, Sayyidina Umar ni bukan punch card pukul 8, bukan pukul 7.30 punch card dekat office. Punch card Sayyidina Umar, semua pekerja dia wajib hadir solat subuh berjemaah di masjid. Satu hari Sayyidina Umar sembahyang subuh sebagai imam. Imam ni sekali imbah, dia tahu dah hari ni ada 3 orang tak datang sembahyang, kan? Imam ni dia tahu, orang lain tak tahu. Orang lain habis sembahyang, zikir, wirid, balik. Imam ni sekali imbas, dia scan, ada 10 orang tak datang sembahyang. Yang sembahyang isyak semalam, pagi tadi tak datang sembahyang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dalam gelap-gelap subuh tu, dalam Masjid Nabawi tak ada lampu, tara tak ada lampu, dia scan, ada seorang pekerja saya, Sulaiman bin Abi Hasmah, tak sembahyang subuh. Sebagai imam, dia tak tunggu seminggu, 2 minggu baru pergi. Pagi tu tak datang, pagi tu terus pergi ke rumah dia. Tanya, wahai Ibu Sulaiman, ke mana Sulaiman tak datang sembahyang subuh semalam? Pagi tadi. Dia kata, minta maaf wahai Amirul Mukminin, anak saya sembahyang tahajud panjang sangat malam tadi, sebelum subuh tidur sekejap, ingatkan nak dapat kekuatan bangun subuh, rupanya terbabas. Masya Allah.
sampai tertinggal solat subuh berjemaah. Sayyidina Umar kata, demi sesungguhnya aku lebih suka masyarakat pekerja saya punya orang rakyat di bawah saya semayang subuh berjemaah lebih daripada semayang tahajud bersendirian walaupun berpuluh-puluh rakaat di rumahnya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, di zaman Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar, pekerjaan orang Islam ni menjadi lancar, menjadi perfect, tak ada kecurian, tak ada pergaduhan, tak ada perkelahian. Kerja mereka sempurna sebab semua orang Islam di zaman itu mengambil berat solat subuh berjemaah. Saya 2 hari lepas saya kuliah subuh, kuliah maghrib di Masjid Viral, tuan-tuan. Masjid Viral di Temeloh Jaya, tempat saya lah, kampung kami lah tu. Insya-Allah. Walaupun kampung saya jauh tapi kira kampung kita lah, insya-Allah. Tuan-tuan mulia, di situ saya cakap memang betul. Saya datang sembahyang Isyak, tengok masjid tu sampai ke belakang penuh, tuan-tuan. Tapi saya cakap ini baru sebuah masjid dalam Malaysia. Target kita insya-Allah taala daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ni, kalau boleh macam mana masjid Baitul Maqdis itu penuh dengan Nabi sembahyang, Baitul Ma'mur penuh dengan malaikat, kita nak masjid kita ni pun penuh sembahyang subuh macam mana penuhnya sembahyang Jumaat insya-Allah taala. Target kita. Dan siapa nak datang tu kita lah, tuan-tuan. Pagi-pagi. Sebab itu tuan-tuan, pagi-pagi kejut anak, jangan kejut pergi sekolah. Kejutlah anak kita pergi sembahyang subuh berjemaah dengan kita. Jadi kalau dah tentu nak bangun subuh, dah tentu pukul 5 dah kena kejut semua anak-anak. Tapi sekarang ni kita ni anak tak kejut pukul 5, kita kejut anak kita pukul 7. Kalau kejut pukul 7 confirm tak solat. Habis tu nanti cikgu-cikgu dekat sekolah tanya anak murid semua, siapa yang solat subuh pagi ni? Satu sekolah tu tuan-tuan adalah 10 orang kat tangan sembahyang subuh, yang lain semua tak solat subuh. Lepas tu kita tanya, kenapa hidup mereka gagal, kenapa anak murid kita ni nakal. Satu sekolah saya pergi dekat Pahang, tuan-tuan, tempat saya. Cikgu tu malu dengan saya, Maulana minta maaf ya, sekolah kami dibising Maulana, entah tak tahulah, tunggu kiamat lah kot baru berhenti budak ni bercakap kan. Cikgu cakap macam tu. Saya kata insya-Allah kalau dia orang jaga solat, insya-Allah satu hari nanti semuanya akan jadi tenang, semua akan jadi baik-baik belaka insya-Allah taala. Sebab tu hari ni alhamdulillah Allah bagi kekuatan cikgu-cikgu. Alhamdulillah, tahniah. Hari ni dah buat satu pembaharuan, anak murid sebelum balik ke rumah solat zuhur dulu berjemaah di sekolah-sekolah sekarang. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Berkat kita jaga sembahyang ni insya-Allah, pekerjaan kita semua dipermudahkan oleh Allah taala. Kunci dia jaga solat. Sebab itu hari ni budak nakal-nakal macam mana pula, kadang-kadang yang datang nak berhijrah ni tuan-tuan, semua datang dengan berbagai-bagai latar belakang lah tuan-tuan. Kita mudah je. Yang pertama, kita suruh dia hidup berjemaah, berkawan dengan orang baik, orang soleh. Yang kedua, jagalah solat. InsyaAllah automatically Allah telah akan ubah perjalanan hidup mereka daripada seburuk-buruknya menjadi sebaik-baik manusia. Sebab itulah hari ini kita bertuah, Allah bagi kita ni nikmat solat. Sebab itu kita menghargailah nikmat solat ini. Cuma bab khusyuk tu kita kena jagalah. Jangan kerana tak khusyuk kita tak sembahyang. Sebab apa tuan-tuan mulia? Kerana takut gagal periksa jadi tak payah sekolah lah kan. Kerana takut masak tak sedap, ibu-ibu kat belakang takut masakan tak sedap jadi tak payah masak. Mana cerdik lah tu tuan-tuan kan. Takut sembahyang tak khusyuk, jadi bila tak khusyuk masuk neraka wail, akhirnya tak payah sembahyang. Itu bukan satu jawapan orang cerdik. Orang cerdik tak khusyuk, itulah kita usaha untuk dapatkan khusyuk, belajar dengan ulama macam mana cara nak dapatkan khusyuk. Maka tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan insya-Allah taala Allah telah jadikan perhimpunan kita pada malam ini diberkati oleh Allah, dan perjalanan Isra wal Mi'raj tadi kita bawa dalam kehidupan kita. Dan salah satu daripada benda penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bergerak daripada masjid ke masjid. Itulah yang Nabi dapat belajar satu benda. Bila Nabi berpindah ke Madinah selepas itu, benda yang Nabi mula-mula sekali Nabi buat adalah masjid. Sehingga tuan-tuan berkat itu tuan-tuan, di Madinah tak ada dua benda. Di Madinah zaman Nabi tak ada dua benda. Yang pertama, tak ada penjara tuan-tuan, balai polis tak ada. Yang kedua tuan-tuan, berkat Nabi suruh sahabat jaga solat ini, di Madinah tak ada rumah sakit, tak ada hospital. Sahabat semua sihat. Sebab apa? Bila mengamalkan sunnah Rasulullah ni, tak ada penyakit tuan-tuan. Yang kedua, bila amalkan perintah Allah sembahyang ni, maksiat sifar, jenayah sifar tuan-tuan di tempat-tempat ataupun di dalam masyarakat Islam ni tuan-tuan. Sebab itulah hari ni
untuk kita kurangkan jenayah dalam masyarakat kita adalah dengan satu benda, bawa segala umat ini datang ke masjid. InsyaAllah di dalam masjid inilah tempat Allah rawat mereka pelan-pelan. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan duduk dalam masjid. Masjid di tempat perhimpunan para malaikat. Siapa yang datang ke masjid ibarat orang yang berkawan dengan tokey penjual minyak wangi. Walaupun kita jahat, tapi lama-lama duduk berkawan dengan mereka, badan kita jadi wangi insyaAllah ta'ala. Tuan-tuan mulia, sebab itu sangat-sangat digalakkan. Orang kafir pun kita boleh bawa dalam masjid, tuan-tuan. Jangan takut. Boleh ke ustaz dia tak mandi wajib? Tak mandi wajib, kita berdosa masuk masjid sebab kita mukallaf. Tapi orang kafir, dia belum Islam, dia masuk masjid tak mandi wajib, tak ada masalah. Kita bawa di dalam masjid, mudah-mudahan insya-Allah taala dia akan terpikat dengan Islam. Saya nak tutup ceramah dengan satu kisah, tuan-tuan. Saya itu berkenalan dengan satu orang daripada Rusia, tuan-tuan. Jadi saya bawa dia pergi tahfiz saya. Kan, daripada KL saya bawa dia naik kereta pergi ke tahfiz saya di Pahang. Dia nak tengok sekolah saya. Sampai di sana saya pun tak tahu macam mana nak sambut dia. Kalau ulama kita tahu cara nak sambut. Maka tuan-tuan, saya minta seorang ustaz saya, seorang qari, bacakan surah Maryam di depan dia, tuan-tuan. Dia tengok tu, dia tercengang. Dia tengok tercengang, air mata dia terkeluar, tuan-tuan. Rupanya kaedah dakwah pada orang bukan Islam, tak payah cakap banyak-banyak, bawa dia datang masjid, baca beberapa potong ayat Quran di hadapan dia. Bila baca surah Maryam, dia menangis. Lepas tu saya tanya, kenapa tuan menangis, macam mana perasaan? Dia kata tak pernah rasa bahagia, tenteram macam mana pada hari ini saya rasa. Dan saya tanya dia, tahu tak surah apa yang dia baca tadi? Tak tahu. Itulah surah Maryam, berkenaan dengan bonda Maryam, kan? Mary. Masya Allah, dia terkejut. Begitu indah. Semua hidup saya tak pernah dengar lagu yang lebih indah daripada ini. Dia sebut lagu, tuan-tuan. Tapi maknanya, rupanya Quran, solat, masjid, ini semua ada peranan besar untuk bagi ketenangan dan kebahagiaan pada manusia. Hari ini nak bahagia, bawalah seramai mungkin manusia datang ke masjid. InsyaAllah di sinilah tempat bahagia. Bukan taman bunga, bukan shopping mall. Tempat bahagia, bahagia ni ada dalam masjid, rumah Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Allah terjadikan kita golongan yang kuat mendirikan solat. Keturunan kita pun Rabbi ja'alna muqimina solat wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang mana hati sanubari kita terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid. Salah satu daripada golongan yang akan dapat duduk di bawah naungan arsy Allah Ta'ala nanti. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا بموجبات الندامه في الآل والمال انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.